Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah SWT diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita. Pada malam ini kita ingin melihat sedikit perkara berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Sebenarnya tajuk ini banyak dan panjang. Kita akan mula daripada beberapa perkara lah yang insya-Allah sesuai dengan suasana yang ada pada hari ini, ya, insya-Allah. Kita lihat dalam bulan ini, bulan Rejab. Hari ini kita berapa bulan Rejab ini? 28 ataupun 27 28 Baik, jadi dalam bulan Rejab ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah dan penuh dengan kemuliaan. Allah SWT memuliakan bulan Rejab ini supaya orang-orang Islam ni tidak melakukan perkara-perkara yang rosak, merosakkan. Termasuklah peperangan. Peperangan pun sebenarnya tidak dibenarkan dalam bulan Rejab, kecuali ada apa-apalah yang mendesak lah. Jadi bulan Rejab ini juga disebut sebagai bulan Ahsab, Ahsab ataupun bulan yang penuh dengan rahmat, rahmat penuh dengan kemuliaan, yang mana Allah SWT banyak memberikan rahmatnya kepada manusia yang ada. Dan salah satu daripada rahmat Allah SWT dalam bulan Rejab ini berlaku pada 27 hari bulan Rejab itu peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-12 kenabian, tahun yang ke-12. Maknanya peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku kurang lebih setahun sebelum hijrah. Sebelum perintah hijrah berlakulah Isra' Mi'raj. Jadi banyaklah pengajaran-pengajaran yang kita boleh dapat daripada Isra' Mi'raj ini. Dan kita ingin banyak juga ayat-ayat Allah SWT yang menjelaskan tentang peristiwa ini. Peristiwa daripada surah Al-Isra' sendiri, surah Al-Insyiqaq, surah An-Najmu, An-Najm ataupun An-Najmu, mana Allah menceritakan tentang peristiwa ataupun kejadian yang berlaku di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak diperjalankan oleh Allah dari Mekah menuju ke Palestin, dan sebab itulah dalam hal ini maka bagi orang yang beriman, orang Islam wajib mempercayai peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ni bukan sunat-sunat, dia wajib sebab Allah sebut dalam Quran. Jadi bila Allah sebut dalam Quran, maka peristiwa inilah peristiwa yang merupakan perlu untuk kita hayatilah, insya-Allah. Jadi Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra', kita baca ambil salah satu ayat yang menyebut tentang peristiwa Isra' Mi'raj ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Dan subhanalladzi asra bi'abdihi, dan Allah SWT memulakan dengan perkataan subhana. Subhana ni maknanya maha suci Allah, maha suci Allah. Dan alladzi asra bi'abdihi, iaitu yang telah memperjalankan hambanya lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pada sebahagian daripada malam, sedikit malam, maknanya
Allah bukan jalankan sepanjang malam, tapi sedikit daripada malam itu, daripada Masjidil Haram di Mekah kepada Masjidil Aqsa di Palestin. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, iaitu kat mana Allah memberkati Masjidil Aqsa itu, dan Allah memberkati sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaannya, min ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, Allah. Innahu huwas samiul basir, Allah lah sesungguhnya yang maha mendengar lagi maha yang maha mendengar dari maha mengetahui ataupun maha melihat. Dari sinilah kita lihat bagaimana Allah SWT telah memulakan ayat ini dengan subhana. Subhana. Jadi sebenarnya kalau kita lihat peristiwa ini satu peristiwa yang luar biasa. Jadi pada hari ini kita akan tengok tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan di luar kebiasaan, luar kebiasaan. Jadi peristiwa ini berlaku dengan satu yang luar biasa, iaitu Allah SWT memperjalankan Rasulullah SAW yang dipanggil sebagai hambanya, bi'abdi, hambanya, yang mana hambanya itu telah diperjalankan dari Masjidil Haram, iaitu daripada Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dan Rasulullah SAW berjalan menuju ke Masjidil Aqsa itu dengan sedikit masa, bukannya panjang, tak sampai satu malam, sikit lah, maknanya cepat sangat. Dan kemudian dia dimi'rajkan, dia dinaikkan ke langit, Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi sekali kan. Dan di sinilah kita lihat peristiwa luar biasa ini. Kalau zaman Nabi dulu kan, zaman unta dulu, perjalanan daripada Mekah ke Madinah naik unta ni memerlukan 30 atau 40 malam. 30 malam atau 40 malam. Tapi Nabi SAW bergerak tak sampai pun sikit je, maknanya sebahagian kecil daripada malam tu dia dah pergi dan balik perjalanan tu kan. Jadi ini merupakan sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat ini kita melihat dia adalah merupakan satu yang ajaib, yang di luar daripada kebiasaan, yang di luar daripada kebiasaan manusia yang biasa. Sebab kalau hari ni mungkin kalau naik jet sekejap je agaknya tapi kalau kita pada zaman tu jadi di sinilah menyebabkan orang-orang kafir musyrikin tak percaya. Jadi bila sebut mukjizat ni, orang-orang kafir memang tak percaya. Tak percaya kerana mereka bukan saja tak percaya, mereka engkar. Kerana macam mana boleh pergi Masjid Aqsa dalam masa satu malam? Satu malam dia dah sampai, pergi balik pula tu kan. Pergi saja 30 malam kan, balik 30 malam. Pergi 30 malam, balik 30 malam, 2 bulan, ataupun 40 malam, 40 malam kan. Jadi kalau kita fikir memang tidak apa maknanya, tidak logik lah yang mereka mengingkar perkara tersebut. Sebab itulah orang kafir Quraisy bila Nabi sebut malam tadi saya pergi ke Masjid Aqsa kan, semua orang kumpul, semua dengar, nampak macam orang penipu lah, macam orang gila lah, orang tak betul lah pergi Masjid Aqsa. Macam kita lah kan, pagi-pagi subuh kan, kita kata jumpa lepas sembahyang, malam tadi saya pergi ke Masjidil Haram kan. Malam tadi saya pergi Masjidil Haram, habis bila balik ni sekejap tadi sebelum subuh sampai sini balik kan. Jadi kita kata jadi orang kafir dia tak percaya, sehingga akhirnya mereka engkar. Macam mana boleh sampai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dalam masa yang terlalu singkat kan. Dan sebab itulah kita lihat tapi kalau kita berfikir sungguh-sungguh kalau kita berfikirlah, betul-betul berfikir ni kan, maka sebenarnya tidak ada yang ajaib, tidak ada yang aneh, tidak ada yang pelik kan. Dengan perjalanan yang panjang tadi menjadi pendek yang dilalui Rasulullah SAW tadi dalam waktu yang singkat, apabila yang memperjalankan tu Allah. Jadi kalau orang yang kafir ni memang kata dia tak nampak Allah tu, dia tak nampak kuasa Allah, dia tak kenal Allah kan. Tapi kalau orang yang beriman, yang kenal Allah, ataupun orang Islam ni yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya kan benda ini tidak pelik, tidak menjadi ajaib, boleh bergerak dengan kita kata pantas kejap kan, daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dalam masa sedikit saja, sekejap aja dalam masa waktu malam itu.
Jadi sebab itulah kita lihat dalam ayat Allah SWT ini, Allah menggunakan perkataan subhana. Subhanallazi asra bi 'abdi. Jadi Allah menggunakan perkataan subhana. Jadi kenapa dimulakan dengan perkataan subhana itu? Kenapa dimulakan dengan tadi? Supaya orang beriman ni bila disebut subhana ni, apa ni? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Maka bila disebut subhana, orang beriman kata maha suci Allah ni, maka apa yang lepas tu dia yakin, dia percaya. Dia yakin, dia percaya. Sebab yang buat tu Allah, yang buat tu Allah. Jadi apabila ada subhana itu, bagi orang yang berfikir dengan sungguh-sungguh, yang buat tu Tuhan. Tuhan yang Maha berkuasa sebagainya, maka logiklah, boleh terima. Kerana maksud subhana ni maha suci Allah. Itu maksud dia kan. Apa maksud maha suci Allah ni? Allah ni maha suci daripada apa? Allah ni maha suci daripada kebohongan. Allah ni maha suci daripada kekurangan. Allah ni maha suci daripada kelemahan. Allah ni maha suci daripada ketidakmampuan. Nak buat apa yang dia nak, Allah maha suci daripada ketidakmampuan. Ini Allah. Sebab itu sebut subhana. Bila subhana ni maknanya maha suci Allah yang tidak ada kekurangan, yang tidak ada sesuatu yang tidak layak pada dia. Jadi maknanya segala yang tak layak pada Allah ni, Allah bersih daripadanya. Ini maksud subhana. Jadi bila kita baca subhana ni, maknanya hati orang beriman ni terus connect dengan Allah, yang mana maksudnya ni maha suci daripada kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Tetapi dari sudut kefahamannya, Allah SWT ni maknanya mahfumnya tu apa? Bahawa Allah SWT itu maha kuat, maha sempurna. Biar subhana tu maha suci tu, maknanya demi kefahaman kita, Allah ni maha sempurna, maha berkuasa, maha kuat, maha hebat. Jadi Allah SWT yang maha kuat, maha hebat, maha sempurna tadi, maka dia boleh menjalankan, melaksanakan apa sahaja yang dia kendaki. Ni maknanya dia tak jadi ajaib lah, tak pelik. Tak pelik kan. Kalau katakan katalah Aiman kata dia malam tadi pergi Mekah kan, ni pagi ni dah balik je kan, pagi ni dah balik, tak pelik lah. Kalau Aiman ada ilmu boleh terbang kan, Aiman ada private jet kan, boleh pergi dengan hanya 1 jam dah sampai ke sana kan, tak pelik lah. Baik. Jadi sebab itulah kita lihat kat sini kan, dia bukanlah satu yang pelik kan, satu yang ajaib. Peristiwa Isra' Mi'raj ini tidak ajaib. Kenapa? Kerana Allah Taala itu maha suci daripada kelemahan, kekurangan. Jadi Allah ni mafhumnya bila kita baca subhanallah, maha suci Allah, dan itu maknanya Allah ni kefahaman dia sempurna, maha sempurna, yang boleh menjalankan hamba-Nya itu dengan sedikit waktu daripada Mekah ke Al-Aqsa. Jadi contohnya macam kita kata kan, Aiman boleh mengalahkan 100 orang. Satu orang boleh kalahkan 100 orang. Kalau kita cerita macam tu, oh ya betul ke gitu kan. Tapi kalau kita cerita sebelum tu, Aiman dia ada kekuatan, dia ada kehebatan dia ada senjata dia. Orang lain semua pakai keris, dia pakai M16 jadi bila sebuah tu, dan Aiman mengalahkan 100 orang, baru kita okey, ada apa, trigger, logik lah macam tu kan, betul lah, tak aneh lah. Jadi sebab tu subhana tadi bila kita ikat sesuatu tu dengan Allah, maka tak ada yang pelik, tak ada yang ajaib, tak ada ajaib. Walaupun benda tu nampak macam ajaib, pelik, mencari adat, maknanya di luar kebiasaan, tapi bila diikat dengan Allah, dihubungkan dengan kuasa Allah tadi, maka dia tak ada jadi pelik. Sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dia bercakap pada orang Mekah, kafir musyrikin, dengar, oh ya, apa ni pelik lah kan, sebab dia tak dapat ikat dengan Allah. Ini beza orang yang ada iman dengan orang tak ada iman. Beza orang yang ada mata hatinya bersih dengan orang yang tidak ada mata hati yang bersih, terutama dalam keadaan sekarang ni. Yang malam ni kita nak tengok bahagian ni dulu kan. Jadi sebab tu kita lihat bagaimana apabila mereka ramai-ramai pakat-pakat pergi jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini perangai orang-orang yang jahat ni, sakit hati kat Nabi ni, pakat-pakat, ini peluang ni, kita nak jumpa dengan Abu Bakar ni. Abu Bakar ni orang intelijen, orang yang cerdik,
orang yang berfikir, yang bijaksana, dia tentulah benda ni akan menyebabkan Abu Bakar lari nak pecahkan. Dia pun nak sebutlah tentang kan ustaz dia tu kan, contohnya ustaz lah kalau kan. Jadi mana salah. Maka apabila cerita itu sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu kan bila dia kata engkau tu kan, malam tadi cakap dia pergi ke apa namanya Al-Aqsa, malam ni balik, hari pagi ni dah balik dah, macam mana engkau ni? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq kan, kalau aku percaya kalau apa yang Muhammad sebut dia dijalankan oleh Allah, Allah yang memperjalankan dia, kan, lebih jauh daripada itu pun aku percaya, dan lebih pendek daripada mata itu pun aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini maknanya apa? Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni memahami makna subhana. Subhana yang kita duk baca, subhanallah, 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 subhanallah tu kan. Subhana tu kan, maha suci Allah tadi yang dimaksudkan tadi tu. Maka maknanya kan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengenal Allah SWT, kan, makrifat dengan Allah SWT, sehingga dia boleh terima. Kalau lebih daripada ni pun aku percaya, kan, lebih daripada apa yang kan Rasulullah SAW atau Muhammad sebut tu aku percaya. Kenapa? Dia memahami, dia makrifat kepada subhanallazi tadi, ayat tadi. Dia kenal kepada hakikat subhana tadi, maha suci Allah daripada kelemahan, maha suci Allah daripada kekurangan, maha suci Allah daripada kan, segala bentuk ketidakmampuan. Jadi Allah ni maha sempurna, Allah ni maha hebat, maha perkasa. Maka dia mengenal Allah, dia faham Allah. Bila dia kenal Allah, bila disebut oleh orang Quraisy, kan, orang Quraisy tadi kan tentang Nabi yang dikata berbohong lah dan sebagainya, maka dia tu kata kalau lebih daripada itu pun aku percaya. Dan sebab itulah kita lihat di sini bagaimana keadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iman dia tadi tu. Inilah yang membezakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan lain-lain sahabat. Yang membezakan dengan kita lagi jauh lah. Apa dia? Inilah keimanan dia, keyakinan dia kepada Allah. Dia kenal Allah, dia makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenal kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah. Dia kenal, dia melihat sesuatu dengan mata hati dia. Dia tak melihat sesuatu dengan sekadar logik. Walaupun dia seorang yang logik, dia seorang yang bijaksana, kan. Taraf ni hakim, kan. Abu Bakar ni bukan taraf cokia-cokia, ni hakim, taraf orang yang bijaksana, berfikir. Tetapi berfikir dia itu bukan hanya sekadar logik kan, fizikal, logik fizik cerita. Logik maddiyah, tapi dia ada basirah, dia ada iman, dia kenal Allah. Dia kenal Allah semua. Bila dia kenal Allah, bila orang kata siapa cakap tu, Muhammad cakap. Kalau Muhammad yang cakap, aku lebih daripada tu pun aku percaya. Kenapa? Dia percaya pada Allah, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu nombor satu perkara yang kita nak tengok daripada ayat ini ialah bagaimana sesungguhnya kita perlu melihat sesuatu bukan hanya dengan mata kasar, kan, tetapi juga melihat sesuatu dengan mata hati kita. Ini pelajaran pertama Isra Mi'raj. Sebab Allah memulakan dengan subhana, maknanya maha suci Allah. Maha suci Allah daripada apa? Kelemahan, keaiban, kekurangan, kebohongan, segala bentuk cacian-cacian manusia. Tetapi kan, mafhum ni tadi maksudnya Allah maha sempurna, maha hebat, maha perkasa, maha berkuasa dan menghendaki apa dia nak semua jadi, apa dia nak buat semua berlaku lah, begitu. Jadi begitu juga kita tengok dalam keadaan sekarang ni, kan, macam mana kan segolongan manusia yang duduk terkepung dalam negara dia sendiri, dalam rumah dia, tak boleh buat apa-apa, dengan penjaranya tembok sepanjang 360 km, kan, daripada daratnya disekat, lautnya disekat dengan kapal-kapal perang, tak boleh pergi jauh lagi daripada beberapa meter. Kadang-kadang nak pergi memancing ke menangkap ikan pun tak boleh. Dan keadaan udara pun disekat, tak ada kapal terbang boleh landing masuk Gaza, kan. Kita kata kita nak hantar makanan lah ke Gaza, nak lalu sempadan susah, naik udara je, kan, landing helikopter landing ke Gaza boleh? Tak boleh, kena tembak. Israel akan tembak, kan. Kami naik kapal pun kena tembak, apa lagi naik udara, kan.
Sebab tu ada pernah orang bincang itu nak buat flotilla udara. Dulu nak buat flotilla, mula-mula nak buat flotilla laut kan, dah buat, kena tembak, kena tangkap bukannya. Kita buat udara lah pula kan. Tapi udara ni kos tinggi lah sikit kan. Tapi kena tembak juga kan. Lagi pula jatuh-jatuh habis kan. Jadi nak sebut kat sini kan, bila kita dengar dalam keadaan kekurangan-kekurangan yang ada di Gaza, contohnya Taifah Mansurah yang berlaku sekarang ini kan, bagaimana mereka berhadapan dengan musuh paling jahat di dunia ni kan, asyad dan nas, manusia yang paling dahsyat tadi. Allah izin dah 100 berapa? 24. Dah dekat-dekat 4 bulan dah sekarang ni masih tak kalah-kalah lagi. Masih tak kalah-kalah lagi. Agaknya kalau Malaysia macam mana agaknya kan? Wallahu alam. Baik. Jadi sebab itulah kita lihat hari ni berlaku perkara-perkara yang pelik. Contohnya berlaku perkara yang pelik di Palestin. Kan? Allazi barakna haulahu. Maksudnya di sekitarnya itu Allah akan gambarkan adalah keberkatan. Baik pelik kan, peliknya apa kan, bila dihalau di sebagainya kan, orang Gaza tak nak keluar pun, duduk di situ kan. Ramailah majoriti di situ kan. Ada yang sampai peringkat kan mati 70%, 80% bangunan-bangunan, rumah-rumah, dalam rumah tu buruknya dengan segala kekurangannya sebagainya, habis. Yang sikit, yang kecil tu pun habis, diletupkan semua dengan masjidnya, dengan hospitalnya sebagainya kan. Tetapi mereka masih lagi boleh bertahan sampai sekarang. Ini semua keajaiban. Kalau kita macam mana? Tak ada air je, cukup lah. Tak ada air je, pergi keluar daripada balik kampung lah. Rumah kita tak ada air, diumumkan kan, kawasan-kawasan kita tak ada air selama sebulan contohnya kan. InsyaAllah pakat-pakat kita pergi negeri lain lah pula kan, hijrah kan. Kita tak ada air je pun dah tak tahan dah. Diorang ni bukan tak ada air je, kena bom lagi, kena tembak lagi. Ini keajaiban, satu keajaiban. Macam mana boleh hidup? Tadi saya tengok satu diviralkan satu short video, seorang wanita Palestin keluar daripada hospital, bawa bekas nak ambil air, bekalan air di luar, ditembak oleh sniper Yahudi. Perempuan, perempuan, dia buat apa pun, dia bawa bekas air nak ambil air, dia tembak mati, shoot to kill. Jadi ini yang berlaku. Tapi mereka masih tetap berada dalam keadaan yang boleh bertahan sampai sekarang. Ya, sebab itulah digambarkan oleh ulama-ulama kita apabila mereka menyatakan tentang peperangan akhir zaman ini, maka akan berlakulah perkara yang mencari adat ajaib-ajaib ni. Benda yang ajaib-ajaib ni, sama ada ma'unah dan karamah. InsyaAllah kita akan tengok. Baik, yang kedua nak sebut dekat sini kan, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, contohnya Isra Mi'raj ini, maka dia adalah merupakan ujian bagi kita ni. Kita tengok satu ujian. Jadi semua mukjizat Nabi adalah ujian. Kenapa? Kerana ada yang percaya dengan Allah, beriman dengan Allah, maka mukjizat Nabi itu meningkatkan lagi keimanan dia. Nabi boleh gerak daripada Mekah menuju ke Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, entah berapa jauh tu agaknya, kemudian patah balik daripada Palestin, turun sampai pergi ke Mekah semula dalam masa 1 malam, macam itu kan. Jadi orang yang beriman, dia akan melihat, ini merupakan satu yang luar biasa, menunjukkan kekuasaan Allah, maka iman dia bertambah. Kalau Allah boleh tolong Rasul SAW dalam keadaan begitu, yang kita tahu sebenarnya masa tu tahun ke-12 nya, tahun-tahun kesedihan sebelumnya kan. Khadijah meninggal dunia, Abu Talib meninggal dunia, boikot, macam-macam berlaku. Taif pula tolak dia kan, tolak dakwah Rasul SAW, macam-macam berlaku. Disebut sebagai tahun-tahun kesedihan. Jadi Allah SWT nak tolong Nabi ni dan tolong kita semua dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah tadi. Dia boleh gerak sini sampai ke atas, patah balik sebelum subuh. Maknanya apa? Maknanya tak mustahil lah Allah akan tolong orang yang beriman. Maka bila dengar tentang peristiwa Isra Mi'raj ni, bukan kita rasa ni cerita je, tak. Kita nak merasai ini adalah merupakan satu yang menunjukkan kebenaran iman tadi, iaitu keyakinan kita pada Allah. Kita makin kuat, makin bertambah iman. Ini ujian bagi orang yang beriman tadi. Dia tengok ada benda yang pelik, dan benda pelik ni benda yang
yang membina kekuatan, maka dia bertambah iman. Orang yang kufur pula, orang kafir, orang munafik contohnya, kalau sini banyak orang munafik kan, contohnya orang yang munafik, orang yang kafir-kafir ini, maka mukjizat itu bertambah-tambah kafir, bertambah jauh, bertambah kekafiran. Jadi benda pelik ni tak semestinya menjadi suatu yang bukti kebenaran. Macam itu. Mana? Okey, kita lawan. Okey, ini racun. Kita berbahas. Berbahas dengan katalah agama lain, kita kan berbahas, buktikan kebenaran. Lah dia kata, ni racun, kalau kamu benar, kamu minum ni tak mati. Kalau saya benar, saya minum ni tak mati. Ni pernah berlaku Sebab tu orang Islam tu minum Bismillahirrahmanirrahim, dia yakinkan, ya Allah tolonglah jangan bagi racun ni berkesan kepada inilah yang dikatakan. Boleh tak? Atau ni buku, ada buku tu. Tripod ni dia punya apa ni? Dia punya kaki dia dah tak ni. Ada buku situ. Pinjam buku sana. Okey. Boleh. Jadi Allah izin orang yang beriman tu kat kaki sana. Orang yang beriman tu kan minum racun tak mati. Ni berlaku. Kan dekat mana? UK ke mana? Dia orang buat berdebat kan antara orang Islam orang Kristian kan. Berdebat agama kan. Okey, sekarang ni kata yang cabar ni si padri tu. Kata ni minum racun. Kalau Quran betul, kau minum. Allah akan selamatkan kau. Dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dia yakin dengan Allah. Dia minta tolong Allah. Kalau mati dah hajar. Kalau tak mati maknanya dia menjadi sebahagian daripada dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah izin tak mati. Lepas tu bagi ke orang Kristian tu nak minum. Dia pun tak yakin. Contohlah kan. Jadi sebenarnya benda pelik ni bukanlah perkara yang mesti mendatangkan hidayah Allah. Kan? Tidak semestinya. Sebab orang yang beriman bertambah kuat iman dia. Orang yang kafir bertambah kuat kekufuran dia. Sebab kan itu kita kata ini dilahir datang daripada sebab tu digambarkan sini ialah mukjizat itu sebenarnya adalah fitnah, ujian. Mukjizat tu ujian. Jadi sebab tu bila kata Israel masukkan air dalam tanah untuk jadikan orang-orang dalam terowong lemas kan, tiba-tiba air dalam tanah tu, air laut tukar jadi air mineral kan. Alah bohonglah, tak adalah, mana ada kan. Lepas tu kita pun cakap itu mungkin proses batu-batuan, pasir, batu dan sebagainya yang menyebabkan itu kau jadi air mineral. Terlupa Allah. Dia guna sains juga nak betulkan kan. Terlupa Allah yang sebenarnya hakikat. Sebab tu dalam hal ini kita nak lihat kan sebenarnya hakikat akidah tadi itu ialah kita jangan fikir sesuatu melainkan mesti ada Allah SWT. Sebab tu hukum merancang, contohnya kita nak merancang untuk tamrin, nak merancang tu, hukumnya sebenarnya adalah haram. Sebab kita nak menyalah kadar. Allah dah bagi ni, dah bagi kan, Allah dah bagi. Kenapa kita nak lawan? Kalau jadi, jadilah, tak jadi, tak jadi. Tetapi macam mana dia boleh jadi halal, menjadi diperintah oleh Allah? Apabila kita merancang, kita mengurus sesuatu, kita sertakan dengan iman. Baru cerita mukjizat pun dah kacau. Tak lagi cerita sihir pula. Jadi nak sebutkan sini kan, jadi merancang, mengurus tu perintah Allah. Tetapi macam mana dia boleh dia haram? Haram bila kita kata okey kita buat pasti jadi. Macam itu. Bila dah jadi itu pula kita kata aku pandai. Aku yang pandai, aku yang dia lupa. Kan? Insya-Allah dia lupa insya-Allah. Dia lupa insya-Allah. Saya boleh kan, saya boleh. Itu syirik berlaku. Saya boleh. Saya guna akal saya pandai. Itu merupakan sebagai syirik. Jadi yang boleh apa? Ni kita kena ingat. Ni kita kena latih. Ini amalan Ni amalan. Ni terima ni cuba kita hayati. Yang pertama sekali, setiap perkara yang kita rancang, kita fikir nak buat ataupun perkara yang berlaku mesti ada insya-Allah. Maknanya dengan izin Allah. Biiznillah. Benda akan berlaku hanya dengan izin Allah.
La tataharraku zarratan, tidak akan bergerak satu zarah itu illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Ini kita kena faham yang ini nombor satu. Insya-Allah, jangan lupa. Jadi insya-Allah ni bukan sekadar adat. Nampak saya ni Islamik sikit cakap insya-Allah, 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 insya-Allah. Insya-Allah kan. Jadi kenapa insya-Allah? Sebab orang semua pakat-pakat cakap insya-Allah, kita cakap dah, insya-Allah ni keyakinan kita. Tidak berlaku sesuatu perkara, tidak berlaku sesuatu yang berlaku qada tadi melainkan dengan izin Allah. Mesti ada izin Allah, mesti ada kuasa Allah. Malahan semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis bila kita merancang macam ni pula, merancang, kita nak mengurus sesuatu kan, bila kita kata okeylah, saya nak rancang rancang apa namanya sesuatu tu, kita sebut insya-Allah, bihaulillah, wa bi quwwatillah, ataupun wa bi quwwatillah, wa bi quwwatillah. Jadi banyak kita kata dengan daya upaya yang Allah bagi. Saya boleh pergi kerja, saya boleh buat ni, buat tu, rancang sekian dengan daya upaya Allah, dengan kekuatan Allah. Bihaulillah wa biquwwatih, maknanya dengan kekuatan dia baru saya boleh buat. Barulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita sebut insya-Allah tak cukup. Tapi hati kita, perasaan kita, pemikiran kita mesti nak rasa upaya tu, daya tu dan kuah kekuatan tu Allah punya. Dengan upaya, dengan kekuatan Allah baru jadi akidah yang benar. Jadi mungkin kita tak sebut panjang-panjang tu, tapi kalau sebut bagus sebab kita boleh ingatkan orang. Insya-Allah, bihaulillah, dengan upaya yang Allah bagi, wa biquwwatih dengan kekuatan dia, macam itu. Dengan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada daya dan juga tidak ada kekuatan illa billah, melainkan Allah. Jadi bila kita merancang, mengurus, mesti dalam hati kita rasa macam itu. Bila kita bekerja, kita buat sesuatu, kita rasa kita punya. Itu syirik. Sebab tu bila kita berzikir, banyak kita zikir la ilaha illallah, la sejuta kali satu hari. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, sejuta kali juga. Selawat sejuta kali juga, banyak. Kita rasa kita yang zikir. Habis. Dari sudut akidahnya habis. Jadi ini perasaan. Ini macam perasaan, maknanya semua tu adalah upaya, daya, kuasa, kekuatan daripada Allah. Jadi maka jadilah kita orang yang tawaduk dengan Allah. Kita rasa memerlukan Allah. Macam contoh jantung kita kan. Jantung kita hari ni kan boleh berdenyut ni, darah kita jalan kan. Kita nak kena rasa semua tu daripada Allah. Semua tu kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun kita punya. Itu akidah. Siapa yang boleh proses diri kita macam ini, barulah kita mendekati mengenal Allah. Mengenal Allah, maka pada ketika itulah baru pertolongan Allah sampai. Kita cakap insya-Allah aja, insya-Allah, tapi kita rasa kita punya tenaga, kita punya ni lagi, insya-Allah izin Allah. Tetapi kekuatan kita rasa kita punya kuat. Kita rasa upaya kita. Kita rasa kitalah yang buat. Kita rasa kitalah yang punya. Itu maknanya tak sampai lagi mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata saya merancang, saya berikan semuanya dengan daya upaya Allah, bihaulillah wa quwwatih, dengan kekuatan dia, dengan upaya yang dibagi, dengan kekuatan yang dibagi, dengan kehendak yang diizinkan, semua tu jadi kita buat. Jadi barulah dia jadi pertolongan Allah kat situ. Jadi pertolongan Allah bila kita sampai kenal Allah macam itu. Sebab tu yang paling dekat dengan Allah ketika mana dalam hidup kita ni, sepanjang hidup daripada lahir sampailah mati, masa bila yang paling dekat dengan Allah ialah ketika kita merasai bahawa kita ni hamba Allah. Kita hamba Allah, tak ada apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Kita rasa macam itu. Jadi bila kita rasa perasaan itu, masa itulah bila hati kita macam itu, itulah datangnya ma'unah dan karamah daripada Allah. Ini rahsia dia. Tapi nak dapat macam gitu, dia ada satu teori. Kita malam ni teori. Baru peringkat mengetahui dan memahami, belum peringkat zauqi, merasai.
hati kita rasa sungguh-sungguh kita ni hamba Allah. Hati kita rasa sungguh-sungguh kita tidak ada kekuatan. Yang ada hanyalah semua daripada Allah. Tak ada sikit pun kekuatan. Boleh bercakap, Allah izin. Kalau Allah tak izin, tak boleh bercakap. Boleh melakukan satu, masak, sedap masak kan? Dia kata apa? Campak-campak je kan? Saya tak tahu macam campak-campak sedap, oh Alhamdulillah kan? Campak-campak tu pun Allah izin tu kan? Ada yang campak-campak juga tak sedap. Kita lah masak campak-campak tak sedap. Ada orang lain campak-campak pun sedap kan? Macam campak sedap kan? Kita ni kalau lan campak-campak sedap lah kan? Jadi bihaulillah, dengan upaya Allah, dengan daya Allah, wa quwwati, dengan kekuatan dia. Jadi ni perasaan ini akidah. Ada apa? Ni tak ada kaitan dengan hidup atau mati. Ini cuma contoh contoh saja. Jadi nak sebutkan ni, bila ada perasaan ini barulah kat situ kita mendekati makrifat pada Allah. Macam apa namanya Sayyidina Abu Bakar tadi, bila orang Quraisy kata kan, kau tengok ni Muhammad makin tak betul dia. Boleh ke dia kata malam tadi dia pergi Al-Aqsa, lepas tu naik ke langit yang ketujuh pula tu, lepas tu patah balik pula sampai ke Mekah ni dalam masa satu malam? Logik tak? Kau pun tahu dia kata orang boleh 30 malam 40 malam baru sampai, sebab orang sana kadang-kadang gerak malam dia gerak malam ada bintang, boleh tengok mana malam sejuk tak panas sangat. Kalau siang gerak, siang dia tutup tidur, kalau panas sangat dia tutup kan. Jadi 30 malam 40 malam baru sampai. Ni tiba-tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa? Satu malam aja. Abu Bakar kata apa dia boleh bergerak kan, bihaulillah, dengan daya upaya Allah, biquwwatih, dengan kekuatan Allah, maka lebih daripada itu pun boleh. Ini iman, makrifat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengenal Allah tadi sampai peringkat dia boleh memahami hakikat yang berlaku. Jadi sebenarnya kalau kita memahami akan hakikat apa yang berlaku ini semua daripada Allah, dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah, kehendak Allah, maka hati kita tenang, tak ada sedih dah. Apa sedih? Apa yang sedih? Anak mati, aksiden, rumah terbakar, hilang anggota, sakit. Apa nak sedih? Semua daripada Allah. Perasaan tak sedih. Tapi hidup kita susah lah, sebab mungkin yang kita sayang tu mungkin tak boleh bantu kita dah kan. Selalunya boleh bantu-bantu anak-anak yang boleh kita main-main bagi senang hati kita, dah hilang, dah meninggal dunia contohnya. Itu dari sudut fizikal. Tapi dari sudut hati bihaulillah, dengan upaya Allah, dengan daya yang Allah bagi, wa quwwatih, dengan kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi bila faham tak sedih dah. Kita boleh terus jadi orang beriman ni terus. Tengok orang Gaza, 70%, 80% rumah hancur habis, dah kena kepung. Kemudian dia bom pula. Tak cukup dengan rumah, dia bomnya masjid. Tak cukup masjid, dia bomnya hospital, sekolah, semua dia bom. Kemudian ditahan pula, jangan bagi makanan masuk dalam Gaza, air masuk, bantuan perubatan tak bagi masuk pula kan. Jadi kehidupan dia orang ni kalau kita ikut, kalau tak mati sebab kena bom, mati sebab tak makan tak minum, kalau ikut logik lah. Tapi Allah SWT memberikan rezeki pada dia, memang dia masih ada nyawanya, belum ajalnya. Jadi tak pelik. Kenapa tak pelik? Di situ ada kuasa Allah. Jadi sebab tu orang akhir zaman ni, Taifah Mansurah, dia tak pelik. Dia tak rasa benda ni tak boleh lah. Macam mana ni nak lawan dengan mereka ni Kalau orang tidak ada iman, dia akan cakap kapal China tu lebih besar daripada sampan kita. Askar kita naik sampan aja dia kata bayangkan begitulah. Sedangkan negara China dia pakai kapal super carrier mana nak lawan? Dia nampak yang fizikal, tak nampak Allah, maka timbul takut. Ini akidah. Ini tak ada kena mengena lah dengan siapa-siapa, tapi nak sebut kat sini contoh lah, kita melihat dengan mata kasar. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ni sebenarnya dia menyentuh hati kita, supaya hati kita ni benar-benar boleh kembali semula untuk mengenal Allah, makrifat pada Allah. Ini yang orang selalu lupa. Diingat, mungkin betul lah kita sebut sini, inti kepada peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah as-salah. Allah anugerahkan solat kepada kita, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Tetapi sebelum 5 waktu sehari semalam,
Kita nak kena faham bagaimana di situlah peranan hati yang bersih. Peranan untuk kita meningkatkan diri kita, memperbaiki diri kita. Yakin dengan Allah. Mari nak kenal Allah. Sebab tu, kalau tak sama kita dengan orang tak Islam. Sama tengok benda ni. Betul ke Muhammad ni? Sampai ada saya jumpa satu orang ni. Orang Islam kita lah juga, orang Melayu kan. Dia kata, Isra' Mi'raj ni tak betul lah. Tak betul. Kenapa? Takkanlah macam ni. Dia cakap macam itu. Sedangkan Isra' Mi'raj ni ada Quran. Allah sebut. Maknanya dia tak tahulah Quran tu kan. Tapi tak logik lah dia kata. Ini mungkin Nabi mimpi je dia kata. Nabi mimpi je pergi ke Masjidil Aqsa. Mimpi je pergi naik ke langit. Jumpa Allah dalam mimpi. Dalam mimpi baru logik dia kata. Jadi dia pun hurai Isra' Mi'raj ni sebenarnya mimpi. Jadi satu yang kenapa dia terputus, seolah-olahnya Allah tak berkuasa nak membawa seorang hambanya berjalan dengan keadaan yang begitu. Tak berkuasa. Kita boleh bayangkan bila sebut dalam cerita Isra' Mi'raj kan, burak yang ditunggang Rasulullah, dia gerak, dia letak kaki di depan sejauh mata mandang. Macam mana tu? Kalau kita kata turbo ni, naik kereta kan, turbo berapa second per meter. Orang otomotif kan, kita tekan turbo tu, minyak turbo tu, kita kata F1 punya racing kan, sekali tekan tu dia punya bunyi, keluar api kan kadang-kadang kan, sekali pergi tu berapa burak. Digambarkan sekali angkat dua kaki dia, angkat tu dia gerak sejauh mata mandang, dia angkat sejauh mata mandang, hilang macam tu je. Agaknya sampai ke Sidratul ke Masjid Aqsa berapa jam agaknya. Sebab dia ada berhenti lagi, bukan dia kata sekadar, dia ada R&R juga, berhenti kat Taibah, berhenti kat Madinah. Nabi berhenti kat Madinah, berhenti kat Gunung Tursina, berhenti kat sana sini, tempat lahirnya apa ni, Allah selamat, Nabi Isa alaihissalam, ada dia berhenti juga. Jumpa ni bagai-bagai. Kemudian bila sampai pula dekat Masjid Aqsa, dia bukan terus okey cepat banyak jalan kita ni kan, bas express nak jalan cepat semayang mesti tak, dia semayang siap salam-salam dengan rasul-rasul, seluruh rasul, salam dengan semua nabi-nabi, 124,000 nabi, jumpa salam-salam, assalamualaikum, peluk-peluk semua. Bayangkan kita, nabi, peristiwa yang paling indah pada dia bersama dengan manusia ialah Isra' Mi'raj, kerana dia berjumpa dengan semua manusia yang terbaik sepanjang zaman. Rasul-rasul, nabi-nabi, termasuklah Nabi Melayu pun ada juga. Bukan Rasul Qahar, bukanlah kan. Bukan Rasul Melayu yang sekarang duduk ngaku-ngaku kan. Maknanya dulu-dulu ada, tak mustahil kita ada Nabi juga. Nabi dari bangsa Cina kan? Nabi daripada bangsa India mungkin ada, wallahualam. 124,000 kan. Jadi nak sebut sini, Nabi takkanlah jumpa, minta maaf, tak boleh lama-lama. Kenapa? Nak naik ke atas 7 langit nak naik kan? Tak boleh lama kan. Tak maaf lah, jumpa gini je, Assalamualaikum. Okey. Semayang pun Allah Akbar, macam semayang tarawih 7 minit. Pernah tengok semayang tarawih 7 minit dekat Indonesia, 20 rakaat 7 minit kan. Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar 7 minit. Macam mana semayang itu? Kira menghayati Isra' Mi'raj tu secara salah. Semayang 7 minit. Kita nak semayang 4 rakaat pun 20 minit kan, contohlah kan. Jadi nak sebut sini, kalau orang tu tak boleh hubungkan dengan Allah, tak kenal Allah, tak boleh fikir, tak logik lah. Macam mana ni macam itu kan. Tapi sebenarnya itulah hakikat yang berlaku. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia cerita macam itu, dia hati dia rasa, kalau Allah yang bawa bukan Nabi. Bukan Nabi SAW yang nak pergi. Memang kalau Rasulullah tak mampu kan, Rasulullah nak jalan tak sampai-sampai agaknya kan. Jadi maknanya Allah yang bawa ni, dengan buraknya, dengan Jibrilnya kan, dengan route dia yang tak ada traffic jam kan, zup sekali pergi zup macam tu kan. Jadi agaknya mungkin dia boleh bergerak kalau direct lah, non-stop agaknya 5 minit agaknya dah sampai ke Palestin. Tidak mustahil. Mungkinlah, kita tak tahu berapa minit kan, agak manis pendek sangat. Jadi peristiwa ni sebenarnya menjadi ujian, fitnah
kepada hati yang beriman dan kepada hati yang kufur. Pada hati yang beriman, ujian ini meningkatkan lagi dia dengan Allah, sehingga dia bertambah dekat dengan Allah, bertambah kenal Allah, makrifat Allah, bertambah mengenal Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Dia melihat, oh Allahu Akbar, kalau Allah boleh bagi Nabi macam itu, tak mustahil akhir zaman Allah akan bagi sesuatu yang sama ataupun lebih kurang sama atau kurang sikit daripada yang Nabi dapat, dalam bentuk karamah, dalam bentuk karamah. Jadi tidak mustahil lah apabila berlaku hari ini. Sampai sekarang kita melihat yang berlaku di Masjid Al-Aqsa, yang berlaku di Gaza. Sampai sekarang Israel yang jahat tu, manusia paling jahat tu, tak boleh nak habiskan orang Islam di sana, tak boleh nak hapuskan. Kalau ikut logik habis dah. Sekarang ni dah bawa masuk askar Amerika, dah bawa masuk dah sekarang ni kan. Jadi kita tengok itu dalam saya tengok dalam satu berita tu, askar mereka dah mula masuk dah. Jadi besok askar mereka masuk pun mati juga, habis juga. Tapi mereka tak boleh menang. Kan? Sebab sunnah kemenangan umat Islam bersatu. Tak perlu semua bersatu. Yang kokoh je lah, yang betul-betul iman yang benar, kan? Bersama-sama. Jadi kena ada orang Jawa jugalah pergi sana, orang Bugis, orang Jawa kena ada kat sana tu, barulah insya-Allah bebaslah Al-Aqsa. Jadi kalaulah Allah nak bagi kemenangan tu kepada orang Palestin, boleh. Orang Palestin lawan menang. Taufan Al-Aqsa, Hamas, kan, Brigade Al-Qassam, campur Brigade Al-Quds, campur orang Arab semua orang Arab lah nak menang, nak bebaskan Al-Aqsa, boleh tak? Kalau Allah izin boleh. Tapi Allah tak izin. Dah 100 tahun. Dah bukan, tak sampai 100 tahun, 80 tahun dekat-dekat je. Tak dekat 80 tahun. Perang bersatu dalam perang 6 hari. Kan? Bersatu semua bangsa Arab nak kalahkan secoet tu Israel. Tak boleh kalah. Kenapa? Allah tak izin. Di mana keizinan Allah tu? Allah nak suruh umat yang lain ni, umat Melayu ni, yang duk bertanjak dan berkeris ni, bersilat dan sebagainya. Kita akan tengok sikit ni. Ketika orang Melayu, orang Jawa, orang Bugis, orang Cina, orang India yang Muslim, yang mukmin bergabung, ketika itu Allah akan bebaskan Al-Aqsa. Di sini, tapi nak tunjuk kat sini, peristiwa ini adalah merupakan satu ujian. Jadi bila mendengar mukjizat Nabi, sepatutnya bila dengar Nabi boleh belah bulan, jangan fikir logik macam mana kan, kita tengok memang logiknya ada, sebabnya ada kan, tapi ni kuasa Allah. Zaman kita tu tak ada Nabi, dah tak ada Rasul, dah Rasul dah habis, dah tamat dah kan. Kita kata nubuah, Rasul dah tak ada dah. Yang ada hanyalah awliya Allah, orang yang menolong Allah, agama Allah ni. Siapa dia? Siapa yang nak berjuang lah. Maka di situlah ada ma'unah dan karamah. Ma'unah dan karamah. Jadi di malam ni kita nak sentuh sikit lah ma'unah dan karamah. Jadi kita nak tengok di sini ada beberapa perkara yang berlaku yang pada hari ini yang kita kena faham. Kita kena faham tentang beberapa perkara yang sebenarnya kan, amalan-amalan yang ada pada zaman Rasulullah SAW, kesolehannya, tarbiyahnya dan sebagainya, dakwahnya, yang menyebabkan berlaku perkara yang menyalahi adat. Yang menyalahi adat, perkara yang mencari adat, yang mengoyakkan adat, maksudnya di luar kebiasaan. Jadi ada 8 jenis perkara yang mencari adat Allah SWT. Ada 8 perkara yang dikatakan sebagai mengoyak adat, mencari adat, yang Allah zahirkan di atas muka bumi ini sebagai makbul doa dan menunaikan hajat manusia. Jadi Allah zahirkan di hadapan kita ni ada 8 perkara yang mana dia adalah merupakan sesuatu yang luar biasa, luar kebiasaan. Luar kebiasaan, yang mana lahir daripada makbulnya doa. Ini dari asbab kita makbul doa dan juga menunaikan hajat manusia. Allah nak memberikan hajat manusia tadi. 4 perkara luar biasa itu dipuji, 4 perkara dicela. Ini kita kena tahu sikit lah. Jadi malam ni kita mulakan dengan hari ni Isra Mi'raj. Jadi lain sikit lah. Kita tak cerita lah perempuan dibakar dalam neraka dalam hadisnya, bagaimana rambutnya digantung dengan rambut, menggelegak otaknya. Ni hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Zahabi contohnya, menceritakan dalam kitab dia.
kan. Kemudian ada perempuan yang diikat pula kakinya, lidahnya. Ada perempuan dalam satu hadis ni, hadis satu perempuan ni, satu hari Nabi SAW kan, sedang duduk kat rumah dia, menangis teresak-esak, Nabi menangis. Jadi Sayyidina Ali datang bersama dengan isterinya Fatimah datang tengok ayah dia tengah menangis betul, kuat-kuat menangis sangatan lah, tak adalah meraung, menangis, air mata keluar. Waktu kan Sayyidina Ali dengan isterinya Fatimah kata apa, wahai ayahanda, kenapa menangis, sakit ke apa ke? Nabi geleng kepala, aku teringat kisah yang berlaku ketika malam Isra Mi'raj. Salah satunya dekat Nabi tu, Allah tunjukkan neraka. Allah bawa Nabi tunjukkan neraka, Allah bawa Nabi tunjukkan syurga. Nikmatnya neraka macam mana, syurga macam mana, Allah tunjukkan. Jadi Nabi teringat peristiwa tu. Maka dia pun cerita, aku melihat di dalam satu neraka tu ada perempuan yang digantung, rambutnya tu diikat gantung kan, dan kemudian menggelegak otaknya kesakitan. Ada yang perempuan digantung, dicakuk, dia punya lidah dia terkeluar, digantung dengan lidah. Kemudian Allah tuang air panas, habis, hancur, kerongkong dah habis. Dia buka dengan lidah, dibacakan air panas, habis semua. Ada yang perempuan yang dicakuk kakinya, kemaluannya, dia punya buah dadanya sampai ke atas diikat, semua kena. Jadi ada macam-macam lah. Nabi terkenang umat dia yang kena seksa tu. Nabi menangis, sedih Nabi, tak sanggup nak melihat kan, bila teringat. Ini contoh. Jadi kita tak nak pergi yang itu, kemudian kita pergi. Malam ni kita nak tengok tentang perkara yang menyalahi hadat yang kita nak kena faham. Yang pertama, ada 4 perkara yang menyalahi hadat yang dipuji oleh Allah, dan juga ada 4 perkara yang menyalahi hadat yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 yang dipuji itu adalah al-irhas, mukjizat, dan ma'unah, dan karamah. Jadi secara ringkasnya, irhas ni apa? Suatu yang mencari adat yang berlaku pada Nabi-Nabi. Contohnya yang berlaku pada Nabi Isa AS boleh bercakap. Contoh itu irhas, maksudnya berlaku benda yang ajaib kepada Rasul. Contohnya yang sebelum dia dilantik jadi Nabi. Contohnya Nabi Musa AS kan, ketika maknya takut sangat, Fir'aun datang, askar-askar dia tu nak cari bayi, dia masukkan dalam oven, ketuhar kan, oven tempat bakar, masuk api ada lagi tengah besar, sampai kan orang yang cari tu, askar tengok takkanlah ada apa-apa kat dalam tu, benda tu api tengah besar, hangus habis. Askar jalan, mak dia keluar terus nak ambil, tengok kan Musa AS dalam keadaan yang dijaga, tak ada terbakar sikit pun. Ini semua irhas disebut. Irhas ni maknanya apa? Maknanya kelebihan yang mencari adat yang di luar daripada kebiasaan, tapi pada baby ataupun sebelum jadi Nabi kan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sendiri contoh. Kemudian yang kedua, mukjizat. Mukjizat ni kita tahulah. Mukjizat ni maknanya perkara yang luar biasa yang berlaku kepada Rasul-Rasul contohnya. Kemudian karamah dan ma'unah kita akan cerita nanti. Dan kemudian yang keempat, 4 perkara yang luar biasa yang dibenci. Yang dibenci oleh Allah SWT. Yang pertama ialah sihir. Sihir peringkat tinggi. Sihir ni pun ada peringkat dia. Sihir peringkat tinggi yang menghampiri karamah. Maknanya dia satu level dengan karamah. Dia boleh lawan, tapi sihir dengan karamah kalah lah sihir, tapi dia punya hebatnya tu sampai parah tu lah. Yang ini dinamakan istidraj. Yang kedua, sihir peringkat pertengahan. Sihir peringkat pertengahan. Jadi tukang sihir ni dia ada pangkat dia. Yang ketiga, sihir di peringkat rendah. Dinamakan ihanah. Yang keempat, sihir di peringkat bawah. Sya'wazah. Itu nama dia. Jadi sihir pun ada 4. Jadi mana sihir ni ialah sesuatu yang Allah benci. Jadi sebab tu kadang-kadang kita nampak macam karamah, yang buat tu pula orang alim-alim nampaknya ada ilmu, ada kehebatan kan. Dia banyak semayang, dia banyak baca Quran, dia banyak berzikir, kemudian lahirlah kan sesuatu yang ajaib. Kita ingat inilah karamah, rupanya itu adalah istidraj.
istidraj. Jadi kita kena faham lah kan. Jadi kalau kita tak tahu ni, kita ingat semua ni baik belaka, semua ni kira mujizat belaka ataupun karamah belaka. Nampak orang soleh terus karamah. Kita kena hati-hati, kita tengok apa dia benda tu kan. Sebab ada yang disebut istidraj, ada yang disebut ihana, sya'wazah, dan juga ada yang disebut sebagai wasati, dan disebut sihir yang pertengahan. Jadi Allah kategorikan manusia ini dalam dua golongan yang besar. Jadi ada dua golongan yang besar. Yang pertama ialah golongan maksum, yang tidak berdosa, yang Allah pelihara daripada dosa besar dan dosa kecil, daripada awalnya sampai kepada tingkat iman yang tertinggi, iman, syariatnya, akhlaknya dan sebagainya. Inilah golongan nabi-nabi dan rasul-rasul. Golongan nabi ni golongan yang Allah pelihara. Kemudian di kalangan mereka itu pula ada nabi-nabi, rasul-rasul yang ulul azmi, yang merupakan habibuhu ataupun kekasih Allah, abduhu wa rasul ataupun hamba Allah dan rasul Allah. Tapi yang tiga, yang ada empat semua sekali itu, yang semuanya habibu, abduhu wa rasul, itu ialah Muhammad, gelaran yang Allah bagi pada Rasulullah SAW. Jadi ada empat ulul azmi yang lain, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi yang lain itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Ini Nabi ulul azmi. Selain daripada Nabi Sallam ni yang paling komplit lah, ketua lah kan. Kemudian ada lagi baki-bakinya 20 orang rasul-rasul yang wajib kita ketahui. Ada 124,000 nabi-nabi dan sebagainya. Jadi golongan ini adalah golongan yang wajib kita beriman. Ini masih kecil sebelum menjadi rasul. Kalau berlaku sesuatu yang kita kata menyalahi adat, yang itu maka disebut irhas. Kalau dia jadi rasul, berlaku perkara yang luar biasa, disebut mukjizat. Yang kita nak tengok sekarang ni, yang pertama sekali ialah dia sebut perkara-perkara luar biasa yang Allah suka daripada kalangan orang yang muslim dan mukmin. Yang pertama sekali disebut sebagai ma'unah. Ma'unah. Jadi ma'unah ini, siapa yang ada ma'unah ni kan? Yang kedua dinamakan karamah. Jadi bukanlah ma'unah ni golongan ma'unah yang kena tangkap dekat apa nama tempat tu? Apa nama? Tak sempat masa tu tak lahir lagi kot 1980 berapa apa beza? Ingat ke? Panggil ma'unah kan. Ma'unah ni kan, maknanya pertolongan Allah. Orang yang diberikan pertolongan oleh Allah tu ma'unah, tu makna ma'unah. Dia bukan kumpulan ma'unah yang sesat tu kan. Hak tu dia nak lawan agung. Dikatakan nak lawan agung lah kan. Itu. Jadi yang perkara luar biasa yang baik yang Allah SWT yang suka, yang Allah redha, ialah keperlangan orang Islam dan orang beriman. Yang pertama, Allah bagi pertolongan, disebut ma'unah. Yang kedua disebut karamah. Karamah. Jadi ma'unah ni dia boleh bawah sikit daripada karamah tadilah. Kemudian golongan kedua daripada kalangan orang biasa selain daripada Nabi dan Rasul tadi, ialah golongan manusia ni, kelompok yang bukan Nabi, bukan Rasul dan sebagainya, tapi terjebak dengan dosa besar. Kalau Nabi Rasul tadi dia maksum kan, hanya terjebak dengan dosa besar, syirik ke, kufur ke, dan dosa kecil. Juga diistilahkan sebagai kafir, orang kafir, munafik, fasik, zalim dan sebagainya. Jadi golongan-golongan ni kan, sebab tu kita kena hati-hati. Kalau yang jadi guru kita, minta maaf sebut sikit lah. Kalau yang sauk dekat sauk kan, abah puan. Jadi kalau jadi guru kita tu orang yang munafik, hati-hati. Saya tak tahulah, tapi banyak yang cerita-cerita dalam TV kan, guru Yahya apa semua tu kan, kira macam sesat-sesat tu kan. Banyak daripada golongan munafik. Ada pula cerita munafik. Ada cerita munafik 1, munafik 2. Ustaz tapi dia munafik, dia kata. Wallahu alam, saya dengar je. Baik, kemudian ada juga yang fasik dan yang zalim. Dan yang itu kita akan cerita nanti kemudian sikit. Kita nak bezakan sihir dengan ma'unah macam mana, sihir dengan karamah macam mana. Dia ada perbezaannya. Jadi walaupun nampaknya macam orang tu macam orang hebat, tuan guru, rupanya sihir. Rupanya istidraj ni sihir peringkat tinggi. Sampai kita nampak dia dengan janggut dia, dengan kesalehan dia, dengan apa, kita nampak ini
ini nampak macam ni kan, tapi rupanya dia guna jin. Guna jin ni sihir lah, istidraj lah, bersahabat dengan jin, guna jin. Kita guna jin ni level bawah sebenarnya banding dengan manusia. Manusia jadi khalifah, dia yang patutnya memimpin, tiba-tiba jin yang pimpin dia. Contohnya jin pula bukan spesiesnya jin kafir, jin Islam pun rosak juga. Ada yang namanya jin Islam. Siapa nama kamu? Tak nak cakap. Dia cakap nama aku kan, katalah Haji Osman kan. Bukan nama sebenar noh, kalau ada orang nama Osman sini. Nama aku Haji Osman. Sebab saya masa di Kelang dulu, masa kita buka satu kedai food court kan. Jadi di kawasan food court tu ada 18 kuil Cina keliling. 18 lebih, tapi yang kita kira 18 lebih. Jadi satu hari datang seorang, masa tu saya pakai kopiah lah, kopiah ni kopiah yang putih. Jadi masa tu pakai kopiah putih, datang, dia kata Haji, dia panggil Haji, mari sini. Kenapa? Memang selalu dia datang minum, selalu kalau dia datang dia minum, dia seorang-seorang dalam satu meja tu, duduk seorang-seorang. Lepas tu dia banyak perhati. Ini pengalaman lah masa duduk dakwah kat Kelang masa tu, buka food court. Jadi dia kata, Haji, saya mau tanya lah, kenapa kan, boleh tak Haji bagi tahu saya apa itu makna, itu erti, itu surah Fatihah. Dia kata, surah Fatihah pasal apa kan? Saya sudah hafal, tapi saya tak tahu makna. Saya mau tahu makna dia apa. Haji mesti tahu, dia kata kan. Dia kata, kamu hafal Fatihah buat apa? Dia bukan Islam, dia ketua apa, bukan padri, apa kuil panggil apa, ketua dia bukan Buddha. Macam Sami lah, kita panggil Sami tapi dia bukan Buddha. Dia yang orang Cina yang dulu-dulu kan, yang Cina, kuil Cina ni, Cina betul ni, bukan Buddha, bukan yang macam apa ni, apa dia panggil Buddha, orang Metopo lah benda ni kan. Kita pun tak tahu kan. Tapi bukan yang pakai apa, pakai ihram warna oranye, bukan tu. Ini pakai biasa macam kita. Macam ni Ashraf pakai t-shirt, pakai baju, tapi dia duduk kan, dia kurus je orangnya, duduk dia perhati. Alah, saya datang dekat nak jalan-jalan dekat keliling tempat makan kan. Haji, mari sini. Duduk sini Haji, saya mau tanya. Saya pun pelik dia. Saya sudah hafal Fatihah, dia kata. Oh, sudah hafal Fatihah. Habis kamu tak masuk Islam? Bukan, saya bukan Islam. Habis siapa apa ajar kamu? Saya punya latuk ajar, kata. Tak pernah cerita ni. Latuk ni cerita betul ni. Boleh tanyalah, boleh cek kuil-kuil yang ada kan. Lepas tu dia kata, saya pun tanya, rupanya latuk dia tu jin. Latuk dia tu bila ada upacara dia tu, sembahyang dia tu, dia akan masuk dalam badan dia. Dia akan masuk dalam badan dia, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi kuat lah, macam kena rasuk kan, kena jadi kuat lah. Dia kata, siapa minum arak, dia kata, ke depan. Jadi dia punya semua di depan. Kena denda, kena pukul, kena denda. Tapi pukul dia taklah sakit apa, pukul gitu je kan. Siapa berzina? Jadi dia kata, kami tak boleh minum arak, kami tak boleh berzina, semua macam Islam, dia kata. Oh, dia bagus. Lepas tu saya macam mana dia? Inilah latuk saya seluruh. Lepas tu barulah kita tahu kan, inilah jin Islam. Nama dia Haji Osman, Haji Rahim, namanya nama Melayu, nama Muslim lah. Haji semua dah siap, ada haji lagi. Jadi saya bercakap dengan dia, kenapa dia tak suruh masuk Islam? Dia tak ada masuk Islam, dia suruh saya hafal ini Fatihah. Saya pun hafal lah, dia pun baca. Okey, cuba baca, dia pun baca Fatihah. Dia baca Fatihah pelak-pelak je lah, tak adalah ikut apa benda yang kita ni kan, hukum semua, tajwid tak ada, baca, tapi baca penuh habis. Waktu situlah saya sudah lama hafal, tapi saya tak tahu makna, saya mau tahu makna. Waktu saya cakap dengan dia macam mana, tak apa, nanti saya beritahu makna, tapi saya nak jumpa dengan Yumi Latuk lah, kata. Saya mau jumpa Yumi Latuk lah. Kenapa kan? Saya mau cakap dengan dia lah. Lu bawa orang sesat macam apa kan, masuk Islam terus lah kan. Rupanya yang jadi apa ni, ketua-ketua tokoh yang dia lukis-lukis tu kan, itu semuanya ada yang buat betul-betul tu, dia belakang itu ada jin Islam. Tapi Islam yang fasik lagaknya, yang munafik lagaknya. Kalau orang ada munafik, ada fasik, ada zalim, jin lagi hebat. Jadi kadang-kadang
Jin ni dia boleh masuk dalam pemikiran dia, dia ada ilmu dia masing-masing kan. Jadi insya-Allah nanti benda-benda tapi maknanya benda yang ajaib, dia boleh buat benda ajaib. Contohnya cocok pisau tak tembus kebal. Jadi sebab tu orang ikut. Maknanya ada pengikut sebab dia buat benda yang luar biasa. Jadi macam karamah lah, macam maunah lah macam itu. Tapi rupanya istidraj. Rupanya satu yang lahir daripada sihir. Satu yang sihir. Ini kita kena faham. Insya-Allah. Kalau tidak nanti akhir zaman akan banyak tukang sihir keluar. Tukang sihir jadi macam kita pun ada, nampak macam semayang tapi tak semayang, dia tak semayang. Nampak macam semayang, dia nak tipu kita. Di Melaka ni pun ada juga ajaran sesat contohnya kan. Tak payahlah sebut lagi kan. Ada orang marah pula kan. Dia nak sebut. Okey, kita tengok ahli ma'unah. Apa dia orang yang ahli ma'unah ni? Jadi ahli ma'unah ni yang pertama sekali dia mengambil ilmu dan amal. Ma'unah ni adalah pertolongan Allah. Ini yang Allah pujilah, maknanya Allah tidak cela. Pertama, dia mengambil ilmu dan amal daripada nabi-nabi, rasul-rasul pada zamannya, umpama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi yang pertamanya mereka ni dia tak berjumpa Rasul sana, tapi dia ambil daripada sahabat-sahabat, orang soleh-soleh kan. Ni orang yang ilmu itu ilmu yang baik, mengambil ilmu dan amal daripada mereka yang mengambil ilmu dan amal daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Umpama tabi'in mengambil daripada sahabat, tabi'in daripada tabi'in. Jadi ilmu tu dia ada talaki, dia ada sanad dia. Ilmu tu dia ada sanad dia, terikat dengan sahabat-sahabat tabi'in sampai kepada ulama-ulama, sampai kepada Rasulullah SAW. Contohnya mengambil ilmu dan amal daripada mereka yang mengambil ilmu dan amal daripada mereka yang mengambil ilmu dan amal daripada nabi-nabi dan rasul seumpamanya tabi'in dan sebagainya. Jadi turun sampai ke bawah lah kan. Dan kemudian mereka yang mengambil ilmu dan amal daripada mereka tadi tu ikut turun sampai bawah dan tidaklah selagi tidak berlaku kiamat akan adalah mereka akhirnya, mereka yang ma'unah ni ilmunya tu ilmu yang diikat dengan sanad. Ni salah satu. Maknanya dia belajar daripada seorang guru tu ada guru tu ada guru lagi, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru dia bukan Google. Kalau guru dia Google terputus kat mana? Terputus kat Bill Gates. Ataupun terputus kat siapa? Yang ada Google siapa pegang? Bill Gates Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Jadi dia putus kat situ. Jadi sebab tu kalau belajar di internet ni kita kena ada guru juga. Tak boleh kita belajar seorang-seorang itu, mesti ada. Dan guru tu mesti ada guru, mesti ditarbiyah juga, mesti diproses juga. Dia bukan orang yang sekadar baca-baca buku je. Tak cukup Jadi semua itu melatih dengan ilmu dan amal, dengan niat untuk berjihad dengan dirinya dan hartanya. Jadi ilmu dan amal tu sampai melahirkan kemuncak kepada ibadah jihad fi sabilillah. Maknanya ilmu tu akan sampai situ. Dia tak ada ilmu tu setakat bersendiri je. Dakwah tak payah. Kita ni nak jumpa Allah, kita kena bersihkan hati kita, diri kita. Kita kena banyakkan zikir, baca Quran contohnya. Tapi setakat tu je. Dakwah tak ada. Jihad lagi tak ada contohnya. Jadi sampai kemuncak ni, sampai peringkat kita bersusah payah menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian juga bagi menjaga maruah agama Islam sendiri. Maknanya ilmu dan amal tu sampai peringkat dia terdorong untuk menjaga maruah diri dia dan menjaga Islam. Maknanya dia bukan sekadar berilmu amal, cakap sampai PhD tapi tak ada apa-apa, amal tak ada contoh. Tak faham. Memang sistem kita hari ni, sistem talaki tak ada, habis. Kalau kita perasan kan, kadang-kadang cerdik dia, dapat A semua subjek dia. Tapi guru dia orientalis. Ni kita sebut yang agama lah kan. Guru dia orientalis. A semua. Tapi rupanya tengok siapa cikgu dia, orientalis, PhD. Saya contoh ada orang belajar dekat, tak payah sebut universiti lah, universiti mana dia belajar agama, buat PhD. Ni dia cerita sendiri. Dia kata buat PhD tu, tajuk tu, supervisor dia tu Yahudi. Tajuk dia kata peperangan antara Ali dengan Muawiyah.
kan berlaku peperangan Ali dengan Muawiyah, Sayyidina Ali kan Sayyidina Muawiyah. Dulu tu apa ni, ahli syurga tu kan, sahabat kan. Okey, cari mana yang salah. Cari mana yang salah. Jadi dia buat PhD, kalau dia dapat cari salah Ali ke, salah Muawiyah ke, maka dapat PhD. Dia cari salah sahabat dah. Dia mencari kesalahan sahabat. Itu yang timbul sampai peringkat sebenarnya pakai jubah ni semua ni bukan sunnah, itu hanyalah adat orang Arab. Sampai macam itu. Bukan sunnah. Kalau Nabi orang Melayu, dia kata, kalau Nabi orang Melayu, tentulah baju Melayu tu sunnah. Orang Arab pakai baju Melayu dah. Macam itu pula kan. Jadi dia punya orientalis ni dia boleh pusing sampai macam itu. Sampai maknanya dia jadi doktor lah, dah dapatlah PhD dalam agama Islam. Tapi dia punya guru dia orientalis, guru dia. Ini banyak berlaku dekat Universiti Azhar pun ada. Universiti Azhar pun ada, universiti di Madinah pun ada macam itu. Kan? Kita tak nak tuduh siapa-siapa noh. Jangan sebut nama siapa-siapa kat sini. Macam tu. Lagi ada pula orang sebut apa-apa nama. Jangan sebut nama siapa-siapa. Jangan sebut. Saya contoh je kan. Kemudian ilmu dan amal itu menjaga maruah diri dan keturunan. Dia juga concern tentang keturunan dia, anak-anak dia, generasi dia, supaya beragama Islam. Kemudian menjaga harta, menjaga negara. Sampai peringkat nak menjaga negara, jangan negara kita sampai dikuasai oleh kekufuran. Ini orang ni ilmu dan amal dia akan nampak macam itu. Dia bukan jaga Melayu. Dia bukan menjaga Melayu, tapi menjaga agama. Negara yang ada agama tadi. Tanah air. Maka sekiranya keluar daripada tujuan-tujuan tersebut, seperti ilmu dan amal yang kita dapat daripada guru-guru kita, terkeluar daripada untuk berjihad untuk diri dan hartanya, bagi menjaga maruah agama, bagi menjaga maruah keturunan agama, bagi menjaga harta untuk Islam tadi, supaya harta itu tidak digampas pula oleh orang kafir dan sebagainya. Maka terkeluar daripada itu, dia belajar agama supaya dia boleh berceramah. Dia belajar agama supaya dia boleh ada pengikut ramai. Contohnya, terkeluar daripada itu, maka semua tujuan yang keluar daripada yang disebut tadi, iaitu membina Islam, menegakkan Islam, berjihad tadi, maka semua itu adalah dosa besar dan dosa kecil, iaitu syirik uluhiyah dan syirik khafi. Jadi nampak macam beragama tapi ada syirik kat situ. Kenapa? Tujuannya bukan lagi kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut kat sini, terkeluarlah daripada jalan tadi, walaupun dia belajar nampak daripada sanad, ada sanad. Sebab tu kadang-kadang dia hafal sanad, hafal hadis sebagainya, tapi rupa-rupanya rohnya tu, adabnya tu, akhlaknya tu hilang. Maka terkeluarlah, menjadilah dosa syirik khafi, dosa kecil, ataupun dosa besar melalui lidahnya, anggotanya, hatinya, di semua tempat, pada masa waktu-waktu, pada mana-mana waktu pun. Jadi yang pertama, maunah ni maknanya orang yang mendapat ilmu, dan ilmu itu datang daripada guru-gurunya, dan guru-gurunya itu ada kesinambungan sampailah kepada Rasulullah contohnya, dan guru-guru itu, ilmu dan amal itu menjadikan dia boleh berjuang, berjihad fi sabilillah. Kemuncaknya jihad fi sabilillah. Jadi kalau dia sekadar puas hati dengan sembahyang, puasa, baca Quran, iktikaf, umrah, setakat tu aja dia faham, maka itulah yang terputus daripada sanad ilmu dan amal. Terputus. Ni kita cerita pasal sanad ilmu dan amal ni. Ini nak sebut maunah ni mesti orang yang ada ilmu yang tersusun tadi. Sama ada secara langsung tak langsung, tapi ada guru. Sebab tu kena ada guru, jangan kita tak ada guru. Semua yang ada guru, insya-Allah dia akan terpelihara. Sebab dia ada barakah, dia ada rabitah dan wasilah. Kita akan bincang kemudian. Jadi yang ini, yang pergi universiti, kebanyakan, tak semua, kebanyakan terputus. Yang pergi universiti, kalau dia bergantung kepada universiti saja, silibus dia, maka terputus. Kan? Sebab tu dia keluar daripada Fakulti Pendidikan Islam, kepimpinan dan apa namanya, dakwah dan kepimpinan. Keluar tak ada kerja, adalah kerja kilang. Ustaz kerja kilang,
Salah tak kerja kilang? Tak salah. Yang salahnya dia tak buat dakwah, tak berjuang, tak berjihad, itu salah. Duduk kat kilang dah ramai-ramai keliling-keliling semua, cewek-cewek, makwa-makwa, dia pula jadi ustaz bunga pula. Cewek-cewek kan. Kalau yang perempuan gewek-gewek, ini bahasa Indonesia kan. Oh, kita Pak Cakap ni tak ada. Tak, ni berlaku tak? Berlaku. Sepatutnya tiap-tiap tahun UKM contohnya melahirkan fakulti graduan daripada fakulti dakwah dan kepimpinan. Berapa ramai yang lahir dakwah dan kepimpinan daripada UKM, UIA, semua tu kan, yang megang tampuk kepimpinan ke atas kan, yang betul-betul boleh memimpin, membina manusia, membina rakyat supaya kekuatan kan. Adalah, bukan tak ada, tapi tak ramai. Majoritinya kan kerja jadi adjuster, insurans, jual insurans, jual apa sahajalah, jual emas, jual dina sekarang ni. Tak salah jual dina, tapi bila tidak berdakwah dan tak berjihad, salah. Itu maksud dia ilmu tu. Jadi ma'unah ni dia datang daripada ilmu yang macam tu, bukan ilmu yang sebab tu Allah tak bagi pertolongan. Ramai ustaz, tapi kenapa pertolongan tak datang? Ustaz pun tak khusyuk semayang, ustaz pun tidak berakhlak dan beradab, sebab dia tak ada guru yang membimbing dia. Menambah ilmu senang, menambah ilmu baca dapat, tapi nak membuang kelemahan tu. Sebab dalam tarbiyah nombor satu ialah membuang yang merosakkan. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbi masalih. Membuang yang merosakkan tu lebih utama daripada menambah yang baik-baik. Jadi nak tambah ilmu boleh, belajar baca dapatlah degree, dapat A. Saya ni bukan cakap apa, tapi semua A, saya punya subjek semua A. Saya dapat honors dalam honors apa? Dengan kepujian, graduate dengan kepujian, PhD dengan kepujian. Ni tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa. Tolong jangan apa? Jangan tulis nama. Saya bimbang ada tulis nama nanti. Jangan tulis nama. Dia tunjuk sijil dia, masuk ke FB, keluar A. Mumtaz. Nak tunjukkan dia tu cerdik. Tapi tak ada guru, tak ada murabi. Ilmu kering daripada roh, kering daripada iman. Jangan tulis siapa-siapa no. Ini cuma contoh. Ini realiti kita pada hari ni. Kan, realiti. Orang yang belajar sains pula tak ada agama langsung. Nak semayang pun tak kerti. Ada yang nak mandi wajib pun tak kerti. Dah kahwin, anak dah 10. Mandi wajib tak kerti. Kenapa dia belajar engineering? Engineering ada subjek fardu ain ke? Kalau belajar UIA adalah. Adalah campur-campur sikit kan. Kalau belajar universiti yang lain ada ke kan? Adalah masa SPM dulu contohnya kan. Tapi faham tak faham kan. Bila habis exam habis. Baik. Jadi maknanya ma'unah ni datang daripada ilmu yang benar, amal yang benar. Jadi bukan ilmu sebarang-sebarang. Sebab tu hari ni kita nak mendapatkan ilmu yang benar dan amal yang benar, baru dia boleh ada kekuatan. Baik. Segala rupa bentuk ilmu, fardu ain, fardu kifayah, dan segala bentuk rupa amalan, khususnya wirid-wirid, jampi, ruqyah, doa, yang diambil daripada ulama-ulama yang ahli pada babnya, yang ada salasilah dan wasilah sampai kepada Rasulullah SAW, sama ada ayat Quran, selawat, tasbih, istighfar, ahzab, asma, usna dan lain-lain. Begitu juga segala rupa bentuk latihan. Ini latihan amal pula, pertahankan diri. Nak silat, hari ni kita orang Melayu dengan silat. Apa pun asas dan rupa bentuknya, apa pun tapak dan namanya, dinamakan latihan yang diamalkan mereka, dinamakan ajaran yang baik. Maka perkara yang mencari adat yang Allah zahirkan pada diri zahir dan batin mereka itu, dalam apa juga suasana dan keadaan, dinamakan ma'unah dan karamah. Jadi bila ilmunya benar, amalannya benar, wiridnya, tasbihnya, selawatnya kan, ataupun amalan-amalan itu datang daripada guru-guru yang ada kan, ada sanad tadi, ataupun yang ada terikat dengan guru-guru sampai tadi kan, dengan amalan-amalan tadi tu, dan melahirkan pula suatu yang baik. Jadi Allah izin berlaku mencari adat. Mencari adat ni contohnya apa? Itulah tembak tak mati-mati. Contohnya Allah bagi, bukan kita, Allah bagi kan.
Ada yang nak buat macam-macam, buat tak masuk-masuk kan. Saya ingat lagi. Tak cerita lah. Tak apalah. Baik. Begitu juga disebut sini kan, bagaimana satu hari satu yang baik. Jadi suatu yang baik itu, yang kita kata ilmu yang tadi, yang betul tadi, akan memantapkan akidah hidup. Dia akan mentauhidkan Allah, dia kenal Allah, dia bawa kepada mengenal Allah, dia bawa kepada akidah yang kukuh, bukan yang main time orang ni kata, pemimpin ni kata A, maka dia pun cari hujah-hujah, cari hadis, cari Quran yang sokong A. Time pemimpin kata B pula, cari hujah, cari hadis, sokong B pula. Dia macam lalang, tak ada pendirian. Maknanya dia ambil Al-Quran, hadisnya, hujah-hujah ulama'nya untuk kepentingan dia, supaya dia tak berlaga dengan pemimpin. Kau tak dapatlah jawatan, tak dapatlah jadi dosen. Ni tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa tu. Jadi perkara yang mencari adat yang Allah zahirkan, jadi berlaku perkara mencari adat yang Allah zahirkan, itulah ma'undah dan karamah. Kerana ilmunya benar, amalnya benar. Kalau ilmunya batil, amal batil, tak boleh. Walaupun nampak macam dia boleh terbang kan, dia baca Allahu Akbar, syaitan terbakar kan. Yang terbakar tu syaitan tu berlakon je, padahal dia geng syaitan juga kan. Nampak macam bagus kan, tapi rupanya tidak. Baik, sekiranya perkara tersebut ilmu yang benar dan amal yang benar tadi akan memantapkan akidah, memantapkan syariat, dia tak langgar syariat, dan akan memantapkan akhlak, akan membina akhlak, adab, dia makin beradab lagi, makin beradab, bukan makin kerah kasar, bukan makin nak pukul orang aja. Ini lagi kuat belajar silat, lagi kuat dia pukul orang. Nak tunjuk ke benar, ya aku tak boleh, tangan gigil-gigil. Kenapa? Tu maksiat depan tu, maksiat. Dia pun pergi tampar, Allahu Akbar kan. Habis muka merah. Dah lah, dia tampar dengan tangan ilmu, tangan besi kan. Jin mana? Jin Bukit Besi, Terengganu kan. Gigil. Dia tampar orang, dia pukul orang, bukan kerana berjuang pada jalan Allah, tapi kerana nafsu. Itu beza tu. Ni istidraj, ini semua adalah sihir. Sebab dia tidak, amalan dia tidak ada asas. Jadi sebab tu di kalangan kelompok-kelompok orang Melayu, Muslim dan mukmin, maka latihan pertahanan diri yang dilatih oleh mereka dinamakan silat. Jadi orang Melayu ni latihan, dia panggil silat. Kita hari ni ada juga ramai anak-anak kita bersilat. Silat ni maknanya, bahasa kita ni hubung kait, itu masuk silat kan, ataupun kaitan yang berasal daripada perkataan al-silsilati. Al-silsilati, silat dia al-silsilati asalnya, ataupun salsilah. Salsilah ni maknanya sanad. Guru-guru yang amat ilmunya benar dan amalnya benar, tu asal silat macam itu. Tapi gurunya suruh anaknya jadi penjaga disco, bodyguard. Dia panggil apa bodyguard ni? Bonzer. Bonzer. Tak maaf no, saya tak jangan tulis siapa-siapa nama, jangan tulis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi jago gusti. Rasulullah pun tahu. Rasulullah pun ada ilmu macam mana nak kalahkan Rukanah. Pakar gusti. Dia kalahkan Rukanah, macam mana dia kalahkan Rukanah? Satu hari sahabat-sahabat semua cari Nabi tak jumpa. Lepas sembahyang isyak hilang, Nabi tak ada. Mana Nabi? Nabi tak ada. Nabi pergi mana? Buang air ke apa? Semua risau cari Nabi. Rupanya Nabi keluar pelan-pelan, orang tak perasan, keluar pelan-pelan, pergi ke satu lembah di Madinah, tempat Rukanah. Rukanah ni something lah, gedebel kan. Gedebel lah, something kan. Jadi dia ni kawasan tu dia punya lah. Kalau macam kita ni kan, 10 lain lah. 10 lain kan. Kuat lah kan. Ini tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa tu. Ni contoh. Rukanah ada 10 lain bukan kecil-kecilnya. 10 lain. Jadi dia datang. Lepas tu Nabi datang. Nabi dah berumur. Dia muda lagi, badan sedap kan. Macam Hafiz pun tak sedap sangat. Dia badan sedap lagi. Macam Adam kot. Adam pun tak apa sedap sangat. Kita batuk-batuk Adam dengar kan.
Jadi dia pergi dapat Nabi Rasulullah Rasulullah pergi rupanya nak jumpa dia. Rasulullah nak bagi dakwah ke Rukanah. Sebab Rukanah ni dia ada kepimpinan tapi gangster. Dia kuat, dia memang terkenal dengan kalau lawan memang tak pernah kalah lah. Nabi bersebut dengan dia, wahai Rukanah, masuk Islam lah kan, duduklah datang sini, jadi ikutlah orang yang baik kan. Rukanah kata, engkau orang tua nak cakap apa dengan aku ni kan. Lepas tu mari kita lawan kan. Nabi kata kalau aku menang engkau masuk Islam. Kalau aku menang kan, dia kata no problem, kata Mazlan kan, no problem kan. No problem. Alah orang tua, dia kata. Pergi ke depan kan. Ini kisah sirah betul, kisah betul ni. Betul kan, dapat Nabi. Kemudian pop terus Rukanah kat bawah. Lutut Nabi ke kepala dia. Pop. Kena buat apa? Dia pakai kunci apa tak tahu. Kalau Nabi tak tahu silat, tak tahu pertahanan diri, boleh dia menang macam tu. Memanglah dari sudut Allah bagi menang, tapi asbab mesti ada. Pop tu pegang. Engkau apa? Kejap. Tak boleh, kenapa? Aku tak doa lagi dengan Tuhan aku. Dia kata, engkau dah baca doa, bismillah aku dengar. Engkau dah baca doa. Aku tak doa lagi. Tak tahu, Tuhan aku tak tolong aku. Buat boleh? Boleh. Tak apa, Nabi lepas kan. Dia pun baca doa dia. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pop kena sekali kan. Sampai 3 kali. Lepas tu Rukanah pun kata, kalau aku masuk Islam malam ni kan, ni pendek cerita. Kalau aku masuk Islam nanti, tentu perempuan semua kata Rukanah kalangan orang tua, malulah aku, tak ada perempuan nak aku dah, kata. Dia cakap dengan Nabi, orang tak respect aku lah, perempuan-perempuan pun tak nak kahwin dengan aku lah kan. Tak boleh nak enjoy lah kan. Aku malam ni kalah dengan orang tua, kata. Lepas tu Nabi pun kata apa, dipendekkan cerita mujizat Nabi tunjukkan bukti banyak orang tu dah kalah dah, tapi dia masih lagi tak mau. Lepas tu dia kata, kalau aku boleh panggil pokok tu datang sini, engkau masuk Islam. Panggil pokok tu nak menunjukkan kuasa Allah. Ini kuasa Allah ni, Allah boleh ni. Aku bukan aku kalahkan kau, Allah kalahkan kan. Buatlah. Rasulullah panggil pokok bergerak datang dekat situ. Dia kata, benar memang Allah lah punya kuasa. Tapi wahai Muhammad, kau bagi aku masa, aku nak fikir dulu. Ni orang gangster, tak pernah kalah, tiba-tiba kalah kan. Dia tahu kan. Lepas tu habis tu dia kata, wahai Muhammad, kau ambil lah, aku bagi kau kambing, unta semua, aku punya, kau ambil lah. Kau menang malam ni kan, bagi 100 ke apa ke bagi. Nabi, aku bukan datang nak kambing kau, nak unta kau, aku nak ajak kau Islam. Nabi balik 3 hari lepas 4 hari tu dia masuk Islam. Rukanah. Nabi kalahkan Rukanah. Jadi silat ni memang salah satu lah. Kita kena ada kekuatan juga. Takkan nak dakwah dengan orang Gadebel kita selu-selu je kan. Dia pandang kita kecil macam semut kan. Jadi kena ada silat juga. Tapi silat tu bukan silat yang terputus daripada iman, yang terputus daripada ilmu dan amal yang datang daripada ulama-ulama yang muktabar. Kena ada. Kita ada silat, insya-Allah nanti kita akan bincang silat. Baik, manusia yang kafir. Kita tengok pula yang jadi ketua, yang menjadi masalah ni, bila yang mengajar tu, kalau kafir ni mungkin tak pergilah kan. Munafik. Dalam munafik, zalim pula, fasik lagi. Yang telah keluar daripada daerah kekufuran pun ada. Yang mana lidahnya, anggotanya, hatinya. Apabila mereka beramal dan melatih diri dengan ilmu dan amal yang mereka pelajari dengan tujuan terjun kepada sesuatu yang baik, yang paling agung dan sebagainya, maknanya dia belajar daripada manusia-manusia yang tak soleh lah, tak ada ikatan tadi, maka Allah SWT bagi kepada dia, maka itu akan menjadi sihir. Jadi yang di dalamnya tu ada sifat-sifat syirik sebagainya kan. Jadi cara ringkasnya kita tengok bahawa maunah tu datang apabila ilmu tersebut menjadikan seorang tu lebih kuat imannya, lebih kuat ibadah syariatnya, lebih kuat akhlaknya, makin berakhlak, makin tawaduk, rendah diri, makin bersifat sabar, malu, amanah. Dia sedik, benar, tawakal, ada khaufillah, takut pada Allah, zuhud,
syukur, redha. Jadi lahir sifat-sifat tadi, sifat-sifat ikhlas dan sebagainya. Maka inilah perkara yang maknanya kan, yang benar. Dia bukan sihir. Kalau tidak, sihir. Kalau berlaku, dia ada hubungan dengan jin. Sebab tu banyak silat-silat kita ni, kita kena tengok balik. Kadang-kadang akidahnya tak betul, dia mensyirikkan Allah. Nanti kita akan tengok detail sikit lah, akan datang kita akan tengok sikit macam mana yang dikatakan syirik secara lebih dalam lagi kan. Jadi nampaklah macam hebat, tetapi rupanya sihir. Jadi dia sebenarnya ilmu itu akan melahirkan sesuatu yang bersifat pembersihan jiwa. Jiwa dia akan bersih. Walaupun dia silat, jiwanya bersih. Akidahnya benar, mentauhidkan Allah, mengenal Allah. Saya ada dengar satu silat namanya Gayung Makrifat. Pernah dengar Gayung Makrifat? Tapi saya tak tahulah apa yang ada dalam Gayung Makrifat tu. Tapi ada perkataan makrifat tu. Ada perkataan makrifat tu. Jadi kena tengok kan macam mana asal usulnya. Yang pertama kena betulkan syahadah. Jadi ahli silat ni kena betul syahadah. Kena syahadah betul-betul. Kalau bersanad lagi baik. Paling kurang pun kita tahu apa dia rukun-rukun syahadah. Apa rukun syahadah? Dan kita tahu pula proses macam mana nak menghidupkan rukun syahadah tadi. Bukan sekadar tahu, kena lalui, kena proses. Itu tarbiyah. Rukun syahadah ada berapa? Ada berapa rukun syahadah? Tapi ingat. Nombor satu apa dia? Nombor satu apa? Siapa ingat? Kita mengisbatkan zat Allah lah. Maknanya yang pertama sekali kita mentauhidkan kan. Syahadah ni kan mentauhidkan asyhadu alla ilaha illallah, mentauhidkan af'al Allah, mentauhidkan sifat nama Allah, mentauhidkan zat Allah kan. Kemudian kita mengiktiraf, mentauhidkan ataupun kita memegang kepada apa dia kan, sunnah Rasulullah SAW, jalan risalah Rasul SAW. Jangan ikut yang lain-lain pula kan. Kita ikut sunnah lain pula. Jadi maknanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi maknanya kita faham hakikat tu, rukun ni macam mana. Kemudian kita tahu pula macam mana nak membina rukun tu menjadi yang menghayati. Bukan sekadar tahu je. Kemudian lepas tu tahu pula perkara yang membatalkan syahadah. Apa perkara yang membatalkan syahadah? Apa perkara yang merosakkan syahadah? Ini maknanya benda-benda yang, jadi kita kena belajar ni. Silat dan sebagainya kita tahu ni asas. Kita tahu semayang, ajak orang semayang, tapi syahadah tak betul. Sebab tu contohnya kan, kata Imam Ghazali rahimahullah, dia kata ramai orang rokok dan sujud kan, tapi berdosa kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat Imam Ghazali tanya, macam mana boleh berdosa kepada Allah? Dia sujud, dia rokok dan sujud, tetapi dalam keadaan mensyirikkan Allah. Hati dia mensyirikkan Allah kan, mensyirikkan Allah, dosa. Syirik itu dosa kan, contohnya. Maka di sinilah duduknya tarbiyah. Tarbiyah proses untuk kita menghayati dan kita melaksanakan apa yang digambarkan sebagai ilmu dan amal tadi. Ahli karamah pula apa ahli karamah? Tadi ma'unah. Jadi ma'unah ni semua orang Islam, semua orang beriman, Allah tolong. Kalau ilmunya betul, amalnya betul kan, ilmu betul, amal betul, maka Allah akan bagi bantuan. Masalah kita, ilmu pun celok-celok, amal pun celok-celok. Macam itu. Kita tak tahu nak bezakan, tak ada kriteria nak beza macam mana ni. Jadi itu yang sampai peringkat kita tengoklah macam mana kan orang yang duduk dalam baik. Karamah pula karamah. Karamah ni siapa ahli karamah? Banyak orang yang Allah berikan karamah ni lebih hebat daripada ma'unah. Ma'unah ni hebat dah. Ma'unah ni pula janganlah kita ingat ma'unah ni dia boleh terbang apa semua kan, tak. Ma'unah ni dia ada yang hissi, yang nampak, ada yang maknawi ni yang tersirat tak nampak kan. Baik, karamah iaitulah golongan ahli-ahli ma'unah. Apabila orang-orang beriman Islam daripada kalangan yang mendapat pertolongan Allah tadi, yang sudah istiqamah, yang istiqamah melatih diri mereka keluar daripada dosa besar dan dosa kecil, sama ada lidahnya, anggotanya, hatinya, pada semua waktu, pada semua keadaan, sehingga mencapai tahap ma'rifatullah.
yang hakiki, yang bersih, zahir dan batin, dengan segala sifat jahat yang melebihi daripada 100% tadi. Menggandakan hias dirinya dengan sifat baik, zahir dan batin, umpamanya pada diri yang zahir dan batin, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjadi pewaris kepada nabi-nabi tadi. Maksudnya ilmunya, amalnya mereka sampaikan, mereka perjuangkan akidahnya, syariatnya, akhlaknya melalui lidah, melalui anggota dan hati, melalui uswatul hasanah, menjadi contoh yang baik. Mana dakwah? Dia melakukan dakwah. Dia bukan untuk dia sahaja. Dia berjuang melalui, kan, menjadi uswatul hasanah, contoh yang baik kepada manusia, pada anggota dan hatinya, kan, pada zamannya, pada zamannya, maka Allah menzahirkan berlaku sesuatu yang mencari adat padanya, sesuatu yang melepasi daripada kebiasaan adat tadi, maka itulah dinamakan karamah. Jadi bandingan mereka, kalau lah nabi-nabi dan rasul-rasul itu Al-Quran yang asli, maka mereka ni ibarat Al-Quran yang photostat. Maknanya dia tiru rasul dan nabi jadi contoh. Jadi nabi dan rasul ni memang Al-Quran yang asli lah. Mereka ni merupakan orang yang special, yang maksum. Jadi mereka ni macam fotokopi lah, kita boleh nak baca. Maknanya bila masuk Al-Quran ni, mushaf ni, jadi fotokopi ni, maknanya orang boleh guna Al-Quran tu, boleh baca dalam hati dia je. Kita hafal Quran 30 juz, tapi kita je hafal, orang lain tak dapat. Itu ma'unah lah, dapat ma'unah, dapatlah pertolongan Allah. Tapi untuk tajdid amal Islam, untuk kebangkitan akhir zaman, kita perlukan karamah. Dan karamah ni lahir bukan sekadar buat baik jadi baik, beramal dengan amal baik, berilmu dengan ilmu yang baik, yang ada sanad dan sebagainya, tetapi sebenarnya kita memerlukan kepada perjuangan istiqamah dengan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Jadi bila kita ada melaksanakan JDT tadi, jihad, dakwah dan tarbiyah, istiqamah, maka disitulah Allah akan menzahirkan perkara yang mencari adat pada mereka itu dan dinamakan karamah. Berbanding dengan kalau kita kata ma'unah ni mungkin orang baik-baik yang umurnya daripada 1 tahun sampai 12 tahun contohnya, dia baik, Allah tolong. Tapi yang kita katakan sebagai karamah ni mungkin umurnya dah remaja ke atas 18 sampai ke atas, mana dia bukan saja buat baik, dia tahu, dia bimbing orang lain pula, dia tolong orang lain pula, dia berjuang tegakkan pula. Itu di situ karamah. Jadi mukjizat datang kepada Rasulullah SAW kerana Rasulullah SAW berdakwah, kerana Rasulullah SAW mentarbiyah, dan kerana Rasulullah SAW berjihad menegakkan Islam. Barulah Allah bagi mukjizat pada dia. Layak untuk dapat mukjizat sebab dia Rasul yang berjuang. Jadi kita ni pun kalau kita berjuang perjalanan Allah dengan buat baik sebagainya, akan berlaku satu yang mencari adat. Ini contoh perkara yang dipuji oleh Allah. Maknanya bukanlah benda tu berlaku sekadarnya macam itu berlaku, tapi dia berlaku daripada amal yang benar, dengan ilmu yang benar. Bagaimana ilmu dan amal yang benar tadi melakukan proses tarbiyah tadi, membersihkan diri dia, membinakan kekuatan dia tadi, dan istiqamah. Jadi sehingga akhirnya dia menjadi ahlul ma'rifat, orang yang kenal Allah. Jadi hari ini masalah kita, antara masalah kita ada ilmu, tapi ilmu sekadar ilmu tidak sampai kepada hati, tidak sampai kepada zauqi, rasa, tak sampai kita merasai. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca tahu makna tapi tak rasa. Kalau kita baca tahu makna dan merasai, hati kita disentuh dengan kebersihan hati tadi, maka akhirnya hati yang disentuh dengan kebaikan, dia akan keluar dalam bentuk amal untuk ajak orang lain. Dia mesti nak ajak orang lain, dia mesti nak dakwah, dan dakwah tarbiyah akhirnya semua dalam keadaan ditutupi tadi, jihad fi sabilillah. Disitulah tajdid berlaku, disitulah tajdid berlaku. Jadi bila tajdid berlaku, barulah insya-Allah pertolongan Allah tadi akan keluar, dizahirkan oleh Allah, dan akhirnya Allah bagi kemenangan. Allah bagi kemenangan. Jadi salah satu daripada istiqamahnya kita tadi,
ialah dengan kita memahami bahawa adanya hubungan kita dengan guru-guru kita dalam bentuk wasilah dan rabitah dengan orang-orang yang baik-baik, orang yang paling baik, orang yang agung baik dan maha baik, yang zahir dan batin. Maknanya hubungan hati kita, hubungan wasail, jalan-jalan wasilah dan rabitah tadi dengan ulama-ulama, sampai ulama muhakkikin, sampailah kepada para tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi disebut rabitah. Jadi maknanya rabitah tu melahirkan ilmu yang benar, amal yang benar. Dia bukan sekadar kita celok kat sana, celok kat sini, celok kat sini. Dia ada orang yang membimbing dia. Sebelum-sebelumnya ada guru-guru dan sebagainya. Tapi hari ini kadang-kadang orang mementingkan sanad, tapi dia sendiri tak ikut sanad. Kan ada orang sanad ni semua bersanad. Saya nak bagi ijazah kamu ni sanad. Tapi dia sendiri tak tarbiyah, tak duduk dalam tarbiyah. Dia sendiri tak berjuang. Tak melahirkan perjuangan, tak melahirkan dakwah, tak melahirkan jihad tegakkan Islam. Duduk redha dengan sistem riba, redha dengan riba, tapi hati berzikir. Tapi akal dia, ilmu boleh tafsir Quran, tapi redha dengan musuh Allah, malahan sokong pula musuh Allah. Kata pula orang yang Muslim Islam yang berjihad ni pula pengganas dan sebagainya. Satu nota sebelum saya terlupa. Akan lahir satu waktu ketika itu ma'unah dan karamah, benda yang mencari adat, akan bertemu dengan sihir, istidraj dan sihir-sihir i'anah, sazwanah dan sebagainya. Jadi sihir akan bertembung. Jadi pada masa itu orang yang tidak duduk di dalam tarbiyah tadi, tidak ada ilmu yang mengikat dia, akidah yang hidup tadi, hati yang bersih, maka dia akan ikut sihir. Sebab sihir disokong oleh sistem dunia. Tu yang cakap tu imam, yang cakap tu mufti, yang cakap tu orang besar agama. Dan dia ada kelebihan, dan kelebihan dia disokong oleh sistem mulkan jabariyah, disokong. Akhirnya ramai ikut dia. Sebab ini tu bukti lah ni, dia bersih ni. Minta maaf saya sebut contoh saya sebut. Mungkin dia keturunan Rasulullah SAW, orang yang soleh, maknanya nampak soleh sebagainya, tapi dia kata tidak boleh berjihad. Contohnya, tak boleh lawan Zionis, tak boleh. Cukuplah naik haji, cukuplah umrah, tak boleh. Contoh macam tu. Dia tolak sebagai-sebagai. Yang agak susah tak nak. Dia bagi fatwa berdasarkan kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beratkan, tak apalah. Contohnya satu sebuah negara ni, tak payah cakap negara mana lah, nama-nama ni jangan tulis. Sekarang ni mereka dah menghalalkan kahwin laki dengan laki. Boleh kahwin laki dengan laki. Dulu boleh kahwin agama, antara agama, Kristian ke, agama Islam ke, boleh kahwin, tak apa, ahli kitab. Sekarang ni laki dengan laki pun dia benarkan. Perempuan kahwin ke, boleh. Kamu gay ke, boleh kahwin, dah dibenarkan. Tak payah cakap lah negara mana no, kita boleh tahu lah. Dan dah nak masuk kat kawasan kita ni. Dia siap sebut ada jantina, dia ada 3 dia kata. Yang pertama laki, yang kedua perempuan, yang ketiga antara duanya. Antara dua-dua. Kalau dulu dipanggil Hunsa Mishkil. Hunsa Mishkil ni orang yang lahir ada dua alat jantina. Satu laki, satu perempuan. Ada dua-dua. Jadi hak ni dalam Islam kena pilih satu, jangan ambil dua-dua. Saya malam ni saya jadi laki lah, besok jadi perempuan pula lah. Tak boleh, dia kena pilih satu. Dalam Islam kena pilih satu, tak boleh. Kamu nak berperanan sebagai apa, laki ke perempuan? Sebab Hunsa Mishkil ni, Mishkil ni dia laki-laki punya alat pun ada, perempuan pun ada, dan dia bukan perempuan saja, bukan yang operation tu, tak, memang original. Kalau operation tu tak kira Hunsa Mishkil, tak kira. Dia memang original dan dia ada peranakan. Dia ada peranakan sekali. Maknanya dia boleh mengandung lah. Kalau dia perempuan, dia mengandung. Hak ni tengok dia. Kalau dia ni cenderung kepada lelaki, jadi lelaki. Kalau cenderung kepada perempuan, jadi perempuan. Dia tak ada cenderung je dua-dua nak, dua-dua tak boleh. Itu nafsu. Tadi hari ni dah ada dah hukum, tak lama lagi kita akan dengar. Tak lama dengar ni.
boleh kahwin laki-laki, perempuan. Amerika dah halalkan dah kahwin laki-laki, perempuan. Amerika dah halalkan dah. Asia Tenggara pun dah ada ni. Negara jiran-jiran kita dah ada ni. Kita pun tak lama lagi lah kot. Wallahu alam. Yang disebut tu, tak sebut sini, tapi bukan tak ada agama, ada agama. Belajar agama. PhD lagi. Kan? Universiti pun universiti yang hebat-hebat, bukan universiti yang cokia-cokia ni. Bukan belajar yang orang tak kenal, tapi apabila dia nafsu dia sebagainya, kemudian Allah izin pula belajar, bila dia mengikuti arus tadi, Allah bagi sihir, istidraj. Tiba-tiba dia cakap jadi. Kan? Contohnya kalau satu ustaz ni soleh, contohnya dia kata ustaz ni tak bagus, tiba accident ustaz tu. Nampak saya benar, accident. Dia accident, nampak saya benar. Siapa yang kata saya, dia akan kena balasan. Tengok orang ni kata dia, orang ni kena. Nampak? Saya benar. Padahal jin setan dia sihir. Kita ingat bila cakap benar tu berlaku, rupanya sihir. Kenapa? Tengok amalnya, tengok ilmunya, tengok amalnya. Kalau ilmunya benar, amalnya benar. Akhlaknya ada, syariat dia jaga. Dia mentarbiah diri dia dan berjuang kepada Allah. Itu baru benar. Ilmu ada, amal tak ada. Ilmu ada, amal ada, tapi tidak berjuang. Dia ikut arus. Bila ikut arus ni, habis lah. Saya minta jangan tulis nama siapa-siapa. Kata sensitif sikit, tak lagi tak pasal-pasal. Baik tu, insyaAllah. Jatuhlah insyaAllah kita bincang sikit tentang ma'unah dan karamah. Sedikit lah, dia banyak lagi cerita karamah ni sebenarnya. Kan? Jadi insyaAllah nanti ada masa kita akan bincang pula tentang sihir. Sihir pada 4. Yang paling tinggi sekali istidraj, paling tinggi sekali. Istidraj ni kita ingat kita baik, tapi rupanya kita rosak. Wa'iyazbillah min zalik. Jadi insyaAllah kita kena faham yang ini. Mudah-mudahan kita nampak lah, baru kita nampak kan. Nampak kalau tidak, semua dia bagus lah, tahu bagus kan. Rupa-rupanya tuan guru dia kan orientalis. Kena cek lah orientalis. Dia memang pakar nak pusing-pusing ni. Tuan gurunya siapa? Tuan gurunya rupanya kan Google dia. Google, tak ada guru pun. Kena ada orang yang membimbing kita. InsyaAllah. Jadi itu antara perkara yang penting lah. Jadi bila kita faham yang ini, nampak ajaib-ajaib ni, jangan sangka ini dia karamah, ini mukjizat atau ma'unah. Ini mungkin sihir. InsyaAllah next time kita akan bincang sihir. Apa yang dikatakan sihir, 4 perkara tadi, macam mana boleh berlaku sihir tadi. InsyaAllah. Baik, kita buka soalan. Ada apa tambahan soalan? Fadhal. So yang ambil silat kena hati-hati, tengok guru silat semayang tak. Dia kata kita ni ganyang makrifat, bukan gayung ganyang makrifat. Kita kenal Allah sebagainya. Saya kata semayang tak? Tuan masuk maghrib ni. Tak apa, kita sebelum maghrib tak apa. Kita dah makrifat ke Allah, tak payah semayang maghrib. Itu memang ganyang makrifat. Tu ganyang makrifat yang tak semayang, guru tak semayang. Dia bukan guru, syaitan. Tapi ajar silat. Okey, zikir sebut zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan Allah jadi kebal. Cocok dengan tu tak sihir. Itu bukannya ma'unah daripada Allah, bukan. Contoh ni apa dia panggil dia? Bukan klip, siapa dia panggil? Untuk akan datangnya. Apa dia? Dia panggil iklan apa dia panggil? Essence. Tak, yang kita bagi sikit tu. Promosi tu. Apa dia panggil? Ada dia punya istilah tu. Contoh kan. Teaser. Ada satu lagi. Teaser lagi. Contoh kan. Kita nak silat kan. Ni contoh silat. Kita buat silat lah. Sebab orang banyak silat sesat. Tak semua silat sesat no. Ada yang sesat, ada tak sesat. Jadi kan dia marah pula, mengamuk kat kiri ni pula. Okey, tak sebut ni kan. Okey, kita nak belajar ni kan. Ilmu dia apa? Kamu zikir. Zikir apa? Allah. Kemudian ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikut zikir apa yang dia ajar. Allah. Okey, baca. Kamu tawajuh pada Allah, kamu zikir buat macam ni ke macam mana ke? Kita Allah. Okey. Yang lain serang dia. Bila serang, jangan macam ni, nanti mati. Buat macam ni je. Nak pukul tak paling kan. Ada.
Ini tak ada kaitan dengan manusia silat. Ini contoh. Tapi syarat yang nak pukul tu mesti marah. Kalau yang tak marah, dia buat macam ini pun dia ketuk balik kena. Kau tak marah, tak cukup marah, kena marah baru boleh pukul. Jadi kena marah. Bayangkan dia sebagai musuh ke apa, Zionis ke apa, Netanyahu ke apa, dah marah sangat baru nak pukul. Tak boleh. Sebab logik dia apa? Kalau musuh nak bunuh mesti marah. Kalau tak marah, musuh tak bunuh. Tak pukul. Musuh nak pukul. Ada tak musuh yang pukul kalau tak marah? Ada tak? Ada juga sebenarnya kan. Kalau musuh yang cool down kan. Jadi okey, syaratnya apa? Kamu jadi yang penting Allah ataupun kul wallah Allahu ahad. Ikutlah zikir apa dia ajar. Katalah Allah. Okey, datang sum macam ni. Yang tu dah marah, cara nak serang pula kena marah. Baru boleh serang, tak serang tak boleh. Kalau tak marah, pukul kena. Jangan kena marah. Siapa yang boleh marah dia berserang. Okey, marah betul-betul. Bertolak ini zup terpelanting. Zup terpelanting kan. Kemudian okey, serang sekali ramai. Mula seorang ramai pula. Dari sini. Allah. Gitu semua terpelanting semua kan. Pernah tengok tak? Saya pernah tengok dulu kat Johor, saya pernah tengok. Masa kecil-kecil tu. Tengok kan. Ada tak cakap lagi marah pula orang. Jadi kan, kita tengok kan. Tapi zikir. Ini boleh tak boleh? Nanti kita akan bincang pada masa akan datang. Ada teaser. Tapi ada saya try sekali kan. Pakai kayu ni. Ketuk. Okey. Boleh kan? Boleh tak saya nak try? Boleh kan? Pergi pukul terpelantar tak ni. Kita pergi ketuk kena. Ini tak cukup. Marah kita pula. Kamu kena marah betul-betul ke dia barulah boleh. Kalau kamu nak pukul dia mesti kamu marah. Saya tak pandai marah. Tak boleh kita orang lain. Siapa yang boleh marah apa pukul. Nak kena marah dulu. Minta maaf noh. Jangan apa? Jangan tulis siapa-siapa. Jangan tulis silat apa. Jangan tulis. Ini contoh. Jadi nanti kita akan cerita kat mana dia punya silap itu. Ini sihir. Jadi ada 4 sihir. InsyaAllah kita akan cerita nanti. Okeylah kita tangguhlah insya-Allah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tamat, saya nak lupa satu benda. InsyaAllah doalah kita punya usaha-usaha trading dalam proses. Tolong doalah supaya semuanya berjalan dengan baik insyaAllah. Nanti insyaAllah mudah-mudahan ada rezeki, kita boleh kuatkan lagi lah sama-sama kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.